Selepas suami saya memandikan anak perempuan kami yang berusia 4 tahun, anak saya mula menangis karena sakit. Saya bergegas membawanya ke hospital, tetapi selepas selesai membuat pemeriksaan, dokter berkata kepada saya, "Sila buat laporan polis." Malam itu, di rumah kami, sebuah unit kondominium biasa di tingkat 7 di Kuala Lumpur, suasananya sunyi seperti biasa. Apabila saya, yang pulang lewat selepas kerja lebih masa, membuka pintu utama, saya nampak suami saya, Farhan, keluar dari bilik air sambil mendukung anak kami, Maya. Rambut anak saya masih lagi beruap. Dengan mata yang besar dan bulat itu basah, anak kecil yang baru berusia 4 tahun itu menyembamkan mukanya ke bahu saya dan berbisik dengan suara yang perlahan bahwa perutnya sakit. Saya kaku di situ, dan tangan saya mula menggeletar. Naluri seorang ibu membuatkan jantung saya terasa seperti terbakar hanya dengan mendengar sepatah kata sakit daripada anak. Saya meletakkan beg tangan saya dan menyentuh dahi Maya, tiada demam. Saya menjenguk keluar tingkap, langit Kuala Lumpur mendung dan hujan renyai-renyai mula turun. Saya menyuruh suami saya mengambil jaketnya. Saya mahu membawa anak ke hospital supaya hati saya tenang. Namun, suami saya teragak-agak seketika lalu berkata dengan suara cemas, "Budak-budak kadang-kadang sakit macam tuh kalau kurang minum air atau sabun termasuk dalam mata, janganlah risau sangat." Saya tahu betapa sayangnya Farhan pada Maya, malah kadang-kadang dia lebih memanjakannya daripada saya. Tetapi, tangisan anak saya membuatkan jantung saya berdebar kencang, dan saya tidak boleh buat-buat tidak tahu. Saya berkata dengan lembut tetapi tegas, "Saya nak bawa dia ke hospital juga. Kalau tak ada apa-apa, lagi bagus, kan?" Suami saya terdiam selama beberapa saat, kemudian mengangguk dan membalut Maya dengan tuala. Dalam perjalanan ke hospital, Maya memeluk leher saya erat-erat dan sesekali bertanya, "Ibu, Maya sakit macam ni sebab Maya budak jahat ke?" Saya memeluknya dengan lebih erat dan memujuknya, "Tak, sayang, Maya anak yang baik. Kalau sakit, kita minta tolong dokter." Pada saat itu, saya sedar. Ketakutan terbesar seorang ibu bukanlah penyakitnya sendiri, tetapi hakikat bahwa dia tidak tahu apa yang sedang berlaku pada anak kecilnya yang memerlukan perlindungan. Bilik kecemasan pediatrik sunyi karena sudah lewat malam, dan lampu kuning membuatkan koridor yang panjang itu terasa lebih sejuk. Dokter yang bertugas ialah Dr. Asman, seorang yang tenang dan kemas. Dia memeriksa Maya dengan sangat berhati-hati dan bertanya kepada saya, apa yang anak saya makan, bagaimana dia dimandikan, sabun jenis apa yang digunakan, dan sama ada dia terjatuh atau terhantuk baru-baru ini. Dengan suara yang terketar-ketar, saya menjawab satu persatu. Tidak lama kemudian, Dr. Asman melakukan beberapa ujian yang diperlukan dan meminta kami berdua menunggu di luar. Kira-kira 30 menit kemudian, dokter memanggil saya masuk ke biliknya. Dia meletakkan laporan ujian di atas meja, memandang saya seketika, dan berkata dengan suara yang perlahan tetapi jelas, "Puan, berdasarkan keputusan ujian sahaja, saya tidak boleh membuat sebarang kesimpulan, tetapi ada beberapa tanda yang menunjukkan kemungkinan risiko. Memandangkan ini melibatkan anak Puan, adalah lebih baik untuk melaporkannya kepada pihak berkuasa yang berkaitan untuk siasatan profesional bagi melindungi anak Puan. Sesi kaunseling psikologi juga perlu dimulakan secepat mungkin. Saya tahu ini sukar untuk didengar, tetapi keselamatan anak adalah keutamaan." Saya terasa seperti disambar petir. Perkataan kemungkinan risiko itu membuatkan telinga saya berdengung, tekak saya terasa perih, dan air mata mula mengalir. Saya coba bertenang dan bertanya kepada dokter, mungkin tak dia tercedera sendiri masa main-main atau sebab sabun, dokter? Dokter itu mengangguk, sebab itulah siasatan objektif daripada agensi profesional diperlukan. Kami hanya boleh memberikan pandangan perubatan. Puan jangan terburu-buru menuduh atau membuat kesimpulan sendiri. Perkara yang paling penting sekarang adalah untuk melindungi anak Puan dan memastikan dia tidak lagi merasa takut. Saya duduk di kerusi koridor sambil memeluk Maya. Anak saya hanya memandang saya dengan keliru, tidak memahami perbualan orang dewasa. Saya mengusap kepalanya dan berjanji pada diri sendiri, kawal diri. Aku perlu jelaskan pada anak sekecil ini secukupnya tanpa menanamkan rasa takut. Saya berkata kepada Maya, Maya anak yang sangat berani. Ibu akan minta bantuan dokter supaya Maya tak sakit lagi. Anak saya memandang saya dengan mata hitamnya yang bersinar dan mengangguk. Sebaik sahaja kami keluar dari hospital, panggilan telepon daripada suami saya datang bertalu-talu. Saya menjelaskan situasi secara ringkas. Suami saya terdiam lama sebelum berkata,
Aisyah, dokter pun kata tak pasti lagi, kan? Janganlah pikir yang bukan-bukan. Mesti ada salah faham nih, saya tidak dapat berpikir apa-apa. Hati saya terasa kusut seperti benang yang berselirat. Selalunya saya yang memandikan Maya, tetapi pada hari itu, suami saya yang melakukannya karena saya kerja lebih masa. Saya percaya suami saya benar-benar menyayangi Maya. Media sosialnya penuh dengan gambar dan video Maya belajar bercakap dan melukis. Seperti bapak-bapak yang lain, dia suka merakam setiap detik kehidupan anaknya, dan berbangga menunjukkannya kepada saudara mara dan rakan-rakan. Saya pernah beberapa kali menegahnya supaya tidak terlalu banyak memuat naik gambar anak di internet, tetapi apabila orang memuji betapa comelnya Maya, saya pun turut gembira dan membiarkannya. Sekarang, barulah saya menyesal. Saya sadar bahwa kadang-kadang, kasih sayang yang naif boleh membuka pintu kepada bahaya tanpa disedari. Apabila tiba di rumah, saya menukar pakaian Maya dan menyapu ubat seperti yang dinasihatkan oleh dokter. Suami saya berdiri di sebelah, coba memeluk dan mencium anak seperti biasa. Secara refleks, badan saya menjadi kaku, dan saya merasa bersalah dengan pikiran saya sendiri. Aisyah, bertenang. Jangan tuduh sesiapa tanpa bukti yang kukuh. Saya memandang tepat ke mata suami saya dan berkata, saya nak tidurkan Maya dulu. Esok pagi, abang pergi tadi ke Maya, jumpa Puan Pengetua Norlia, dan minta tolong periksa CCTV di kelas dan koridor. Kita juga perlu bekerja sama dengan pihak berkuasa. Semuanya perlu dilakukan mengikut prosedur, bukan emosi. Suami saya mengangguk, tetapi matanya menunjukkan rasa terkejut. Apa yang membuatkannya terkejut? Adakah karena takut, risaukan anak, atau tekanan yang tiba-tiba melanda rumah ini? Malam itu, saya baring sambil memeluk Maya dan mendengar bunyi titisan hujan yang menghentam birai balkoni. Di ruang tamu, suami saya beberapa kali bergerak resah sebelum senyap. Saya membuka telepon bimbit dan meneliti semula catatan beberapa hari kebelakangan ini. Waktu anak pergi dan balik dari tadika, waktu makan, waktu tidur, orang yang ditemuinya, dan saat-saat dia mengadu sakit. Tiba-tiba, saya teringat sesuatu yang saya anggap remeh sebelum ini. Maya pernah memberitahu saya bahwa seorang budak lelaki di kelasnya, Danish, selalu dimarahi cikgu karena suka menyelak kain budak perempuan. Sebelum sempat saya berpikir lebih mendalam, saya tertidur karena keletihan yang amat sangat. Keesokan paginya, selepas memberi Maya makan bubur nasi, saya menelepon Puan Norlia untuk meminta temu janji. Dengan suara yang tenang, pengetua itu menyuruh saya membawa Maya datang, dan berjanji pihak tadika akan memberikan kerjasama sepenuhnya, termasuk memeriksa rekaman CCTV mengikut peraturan. Saya merasa sedikit lega dengan sikapnya yang sangat membantu. Apabila berdepan dengan situasi sukar, barulah saya menghargai nilai orang yang mengambil serius kerja mereka. Setibanya di tadika, Puan Norlia menyambut kami di bilik kaunseling ibu bapa. Maya mengikut seorang guru ke sudut bacaan, di mana seorang kaunselor psikologi sedang bercakap dengannya dengan nada yang sangat lembut. Saya dan suami saya duduk di hadapan skrin dan mula memeriksa rekaman CCTV. Kanak-kanak berlari-lari, bermain teka-teki, dan keluar masuk tandas di bawah pengawasan guru. Tiada adegan mengerikan seperti yang dibayangkan oleh orang dewasa. Satu-satunya perkara yang merisaukan saya ialah terdapat satu bahagian rekaman CCTV koridor yang terputus selama 10 menit akibat hujan lebat semalam. Waktu itu pula kebetulan bertembung dengan masa guru-guru membawa anak-anak ke aktiviti lain. Semua orang menahan nafas. Puan Norlia memegang tangan saya erat-erat, dan berkata dia akan memanggil pasukan teknikal untuk coba memulihkannya. Pada masa yang sama, dia akan menyediakan laporan kejadian untuk dimaklumkan kepada pihak berkuada mengikut peraturan. Saya mengerling ke arah suami saya, bibirnya terkatup rapat dan matanya memandang kosong. Saya mahu mempercayai suami saya, tetapi jantung seorang ibu berdegup kencang seperti gendang. Selepas meninggalkan tadika dan membawa Maya pulang, kami dijadwalkan bertemu dengan pegawai dari Jabatan Kebajikan Masyarakat, JKM, pada sebelah petang. Sebaik sahaja melangkah masuk ke rumah dan meletakkan kunci di atas rak kasut, saya terdengar suara Maya merengek di ruang tamu. Tak nak makan nih? Suami saya sedang coba memberinya vitamin. Maya mengerutkan muka, menepis tangan ayahnya, dan mula menangis. Saya mendekati dan memeluknya, mengatakan saya akan memberinya makan nanti. Suami saya memandang saya dengan dahi yang sedikit berkerut, seolah-olah mengatakan saya telah merosakkan peraturannya. Saya tidak mahu bertengkar, jadi saya membawa Maya masuk ke bilik. Sebaik sahaja pintu ditutup,
saya merasakan seluruh badan saya menggeletar memikirkan perkataan selamat. Kanak-kanak kadang-kadang tidak mau makan ubat, tidak suka shampoo rambut, dan menangis tanpa sebab. Tetapi orang dewasa tidak boleh menggunakan itu sebagai alasan untuk mengabaikan isyarat kesakitan yang dihantar oleh anak. Pada sebelah petang, pegawai JKM yang saya temui mengajar saya cara melindungi bukti, mencatat simptom anak dalam jurnal, dan cara menangani situasi tanpa menambah trauma kepada anak. Dia menasihati saya dengan bersungguh-sungguh supaya tidak sekali-kali memuat naik gambar anak, terutamanya gambar semasa mandi, berpakaian nipis, atau video yang menunjukkan kehidupan pribadi. Walaupun video itu nampak tidak berbahaya, katanya. Zaman sekarang macam nih, Puan, internet ini taman permainan, tetapi pada masa yang sama, ia penuh dengan perangkap. Paling baik, setkan kepada mode pribadi atau jangan muat naik langsung. Saya mengangguk, tetapi tekak saya terasa perit. Kata-kata itu terasa seperti menikam kebanggaan saya terhadap si kecil kami, yang terkenal komel di kalangan jiran dan rakan-rakan. Pada waktu malam, saya menelepon ibu saya di kampung. Selepas mendengar cerita saya, ibu terdiam lama sebelum berkata, ikut saja prosedurnya. Bertenang, jangan takut, dan jangan cepat menghukum. Keadilan itu ada. Kata-kata itu memberikan saya kekuatan yang besar. Saya berdiri di balkoni dan memandang ke bawah ke lorong sempit yang berkilauan dengan cahaya lampu jalan yang dibasahi hujan. Mendengar gelak tawa anak-anak jiran, matlamat saya menjadi semakin jelas. Walau apapun caranya, saya akan melindungi zaman kanak-kanak Maya sepenuhnya. Pada malam kedua, Maya tidur dengan lebih lena. Saya duduk di meja dan mula menulis diari pertama tentang perjalanan ini, tarikh, simptom, kata-kata anak, tindakan saya, dan orang yang saya temui. Di sebelahnya, saya meletakkan card memori kosong. Saya berjanji, jika perlu, semua gambar dan video yang berkaitan hanya akan diserahkan kepada pihak berkuasa. Saya menukar semua akun media sosial yang mempunyai gambar anak kepada mode pribadi. Satu persatu, saya mula memadam video yang pernah dipuji komel oleh orang ramai. Setiap kali saya menyentuh screen, saya mengingatkan diri sendiri. Melindungi anak bukan sahaja tentang memeluknya ketika dia menangis, tetapi juga keberanian untuk melepaskan pujian yang sia-sia. Sebelum memadamkan lampu, saya melihat suami saya. Dia berbaring membelakangi saya, dengan nafas yang teratur. Saya tidak tahu apa yang ada di dalam hatinya. Keletihan, ketakutan, atau rasa terkilan. Saya tidak menghukum atau memihak kepada sesiapa. Saya memilih untuk berpihak kepada kebenaran dan anak saya. Esok pagi, kami perlu bertemu semula dengan pihak Tadika dan pihak berkuasa. Perjalanan yang panjang dan sukar ini bermula dengan satu langkah kecil yang tegas dan rasional ini. Saya menutup tingkap dan mencium dahi Maya. Malam itu hujan telah berhenti dan udara menjadi lebih sejuk, tetapi di dalam hati saya, ada satu api yang menyala. Namanya, melindungi anakku. Keesokan paginya, saya terjaga lebih awal daripada penggerak. Hujan telah reda, tetapi udara masih lembab. Angin pagi menyelinap masuk melalui tingkap, membawa bau tanah basah. Saya bangun dengan berhati-hati agar tidak mengejutkan Maya. Anak saya sedang tidur nyenyak sambil memeluk patung beruangnya yang lama, nafasnya teratur. Saya menarik selimut untuk menyelimutinya, mencium rambutnya yang berbau shampoo bayi, dan kemudian pergi ke ruang tamu. Farhan sedang membancuh teh. Lampu kuning di atasnya membentuk bayang-bayang panjang di belakang badannya yang membongkok. Dia mengangkat kepala dan bertanya dengan suara perlahan, "Malam tadi tidur lena?" Saya mengangguk. "Bolehlah. Pagi ini saya nak pergi tadi ke awal, jumpa Puan Norlia. Petang pula kena pergi ke jabatan." Suami saya meletakkan teko teh dan berkata dengan teragak-agak, "Apa kata kita tengok keadaan Maya beberapa hari lagi?" Dokter pun kata tak pasti lagi. Saya memandangnya lebih lama daripada biasa. "Tunggu untuk apa? Kalau semuanya reda, kita nak pujuk diri sendiri seolah-olah tiada apa yang berlaku?" Saya tak boleh buat macam tuh. Semuanya perlu dijelaskan melalui bukti objektif dan prosedur rasmi. Itulah caranya untuk melindungi Maya, dan juga melindungi kita semua. Suami saya menundukkan pandangannya ke cawan teh. Dalam kesunyian itu, bunyi detik jam dinding kedengaran sangat jelas. Saya tidak mahu mendesaknya atau menjadikan rumah ini seperti bilik soal siasat. Jika orang dewasa dianiaya, hanya kebenaran yang dapat membebaskannya. Jika ada kesalahan, ia mesti dihadapi dan diperbetulkan. Saya menuangkan secawan teh untuknya dan berkata perlahan, "Saya tak salahkan sesiapa,
Tapi saya akan berpihak pada kebenaran dan anak saya. Suami saya mengangguk, dan tangannya yang diletakkan di atas meja menggeletar sedikit sebelum digenggam erat, seolah-olah coba menenangkan diri. Saya mencium dahi Maya dan membangunkannya. Anak saya menggosok matanya dan memeluk leher saya. "Hari ini nak pakai gaun cantik tak?" Saya coba mengekalkan suara yang ceria. Maya mengangguk, tetapi apabila saya hendak menukar pakaiannya, dia tiba-tiba berhenti dan memegang hujung kainnya sambil memerhatikan saya. Saya meletakkan tangan saya di atas tangan kecilnya dan berbisik, "Tak apa, sayang. Ibu ada di sini." Barulah anak saya bertenang, dan saya menyapu salap nipis, seperti yang dinasihatkan oleh Dr. Asman. Semasa melakukan pergerakan yang teliti itu, saya teringat kata-kata ibu semalam. "Ikut prosedur satu persatu, jangan panik." Saya merasa sedikit lega karena dalam keadaan yang buntu ini, masih ada jalan yang perlu saya lalui. Setibanya di Tadika, Puan Norlia sudah menunggu di depan pintu. Wajahnya yang tenang membuatkan hati saya sedikit ringan. Maya berlari dan memeluk kakinya, dan pengetua itu mengusap kepala anak saya sambil membawanya ke arah perpustakaan. Di sana, seorang guru kaunseling psikologi sedang menunggu dengan sebuah buku bergambar. Saya duduk di bilik kaunseling ibu bapak. Beberapa menit kemudian, Farhan masuk, kelihatan letih seperti tidak cukup tidur. Puan Norlia menghidupkan komputer dan berkata dengan jelas, "Rancangan hari ini adalah seperti berikut. Kita akan melihat semula rekaman CCTV pada waktu yang kita periksa semalam. Pasukan teknikal telah bekerja semalaman untuk coba memulihkan bahagian yang terputus isyaratnya. Pada masa yang sama, saya telah menyediakan laporan kejadian dan melaporkannya kepada pihak berkuasa mengikut peraturan. Kita akan melakukan segala-galanya secara telus dan mengikut prosedur untuk melindungi kedua-dua anak dan pihak sekolah." Kami memerhatikan satu persatu imei Maya yang memakai gaun kuning pada skrin. Dia memegang patung kucing plastik di tangannya dan pergi ke sinki di bawah pengawasan guru. Beberapa menit pertama kelihatan sangat biasa, sehingga saya tertanya-tanya mengapa saya menghabiskan malam yang begitu panjang dengan kebimbangan. Kemudian, kami sampai ke rekaman koridor selama 10 menit yang isyaratnya terputus. Seperti ingatan yang dipadam, skrin itu dipenuhi dengan hingar kelabu. Saya mendengar degupan jantung saya sendiri di dalam bilik yang sempit itu. Puan Norlia menoleh dan berkata, "Terdapat rekod yang menunjukkan bekalan kuasa tidak stabil pada waktu ini karena hujan lebat, tetapi pasukan teknikal mengatakan ada kemungkinan ia boleh dipulihkan. Mereka sedang mengerjakannya sekarang, tetapi ia memerlukan sedikit masa." Saya mengangguk. Perkara yang paling saya takuti ialah ditelan oleh ketidakpastian ini, di mana semua syak wasangka menjadi seperti hantu yang berlegar di dalam rumah. Puan Norlia mengeluarkan sebuah file nipis. "Selain CCTV, kami juga telah memeriksa log tugasan dan rekod activity. Pagi ini, guru kelas memberitahu maklumat tambahan. Semalam, ibu kepada Danish, Puan Zarina, datang mengambil anaknya lebih awal daripada biasa. Ketika itu hujan sangat lebat, dan guru sibuk mengemas mainan. Puan Zarina dikatakan melalui koridor untuk meminjam payung." Nama Puan Zarina membuatkan saya teringat Danish, budak lelaki nakal yang pernah diceritakan oleh Maya. Tetapi kepingan-kepingan teka-teki itu masih belum bercantum. Saya mencatat segala-galanya agar tidak terlepas pandang. Saya meminta untuk bertemu dengan Puan Zarina. Puan Norlia membuat panggilan, dan tidak lama kemudian, dia tiba. Wanita berusia awal 30-an itu memakai solekan tebal dan berbau minyak wangi yang kuat, tetapi matanya kelihatan cemas apabila melihat pegawai JKM yang duduk di satu sudut bilik kaunseling. Saya memberi salam ringan dan berkata saya hanya ingin mengesahkan tentang peminjaman payung. Dia mengangguk, "Ya. Semalam saya lalu koridor dan pinjam payung yang ada di tempat letak payung dekat pondok pengawal. Saya bergegas sebab angin dan hujan sangat kuat. Saya bertanya jika dia ada melihat Maya bersama sesiapa. Dia menggelengkan kepala. Tak nampak, maaf. Saya tidak ada sebab untuk bertanya lebih lanjut. Dalam kalangan orang dewasa, kejujuran adalah sesuatu yang jarang berlaku, tetapi saya mahu mempercayai niat baik sehingga bukti muncul. Selepas itu, saya singgah di bilik kaunseling psikologi di mana Maya sedang mewarna. Guru kaunseling itu berkata perlahan, anak Puan nampaknya sedikit takut apabila bercakap tentang bilik air. Tetapi dari segi emosi, dia stabil dan lebih bergantung pada Puan. Teruskan rutin seperti biasa, jangan menyoal siasat atau membuatkan dia merasa istimewa. Dan jangan sekali-kali menakutkannya atau menggunakan perkataan yang kasar di hadapannya.
Saya mengangguk dan merasa berterima kasih. Panduan yang spesifik seperti itu membantu saya menyusun pikiran saya yang keliru. Sebelum pulang ke rumah, saya menelepon ibu untuk memberitahu perkembangan secara ringkas. Ibu menasihati saya agar melakukan sholat hajat dan berdoa kepada Tuhan agar Dia melindungi cucunya. Tiba-tiba, saya merindui ketenangan tradisional seperti itu. Bukan karena doa itu akan membawa keajaiban, tetapi ia seperti satu ritual yang mengingatkan saya pada asal-usul saya. Saya menyediakan hidangan ringkas, melakukan sholat, dan hanya berdoa untuk ketenangan anak saya. Farhan berdiri di belakang saya, dan apabila mendengar saya berdoa, dia menahan nafas. Apabila saya menoleh, dia memandang saya dan berkata, "Petani, boleh tak saya bawa Maya ke taman untuk ambil angin?" Saya berpikir sejenak dan berkata, "Esoklah, Petani, kita kena pergi ke jabatan." Suami saya hanya menjawab, "Oh," dan berpaling untuk mengemas pinggan. Saya merasakan keletihan yang terpikul di bahunya seperti kot yang berat dan basah. Pada sebelah petang, pertemuan dengan pegawai JKM berlangsung dengan serius. Mereka menasihati saya untuk mencatat jurnal dengan terperinci. Waktu makan, waktu tidur, reaksi semasa mandi, dan jika anak bercerita apa-apa, kandungannya juga. Mereka menasihati saya untuk menyimpan semua resit dan preskripsi, dan jika ada gambar atau video anak yang pernah dimuat naik, muat turun secara luar talian, simpan, dan tukar semua akun kepada mod pribadi. Jangan terburu-buru memadam, kata pegawai itu. Jika dipadam, jejaknya akan hilang. Simpan dahulu untuk perbandingan jika perlu. Saya teringat saat-saat Farhan memuat naik gambar Maya ke media sosial, senyuman naif anak di hadapan lensa, dan saya merasa seram sejuk. Saya berazam untuk menukar kata laluan dan mematikan semua tetapan awam yang berkaitan dengan anak sebaik sahaja pulang ke rumah malam ini. Apabila tiba di rumah dan sedang mengemas dokumen, telepon bimbit saya berdering. Mesej daripada Puan Norlia. "Puan, pasukan teknikal telah memulihkan 10 daripada 10 menit yang terputus isyaratnya. Jika Puan tidak keberatan, bolehkah Puan datang ke Tadika sekarang untuk memeriksanya bersama?" Saya melihat jam. Sudah hampir senja. Saya menelepon Farhan, meminta tolong masakkan bubur untuk Maya, dan berkata saya akan segera kembali. Suami saya bertanya sama ada dia perlu menghantar saya, tetapi saya menggeleng, duduk rumah dengan Maya. Senja yang gelap, di seberang padang Tadika yang kosong, hanya cahaya dari pondok pengawal yang kelihatan. Di pejabat pasukan teknikal, 3 orang duduk di sekeliling monitor. Puan Norlia memanggil saya untuk mendekat. Video yang dipulihkan itu kabur, seperti melihat melalui tingkap yang dibasahi hujan. Di koridor, tergantung lukisan kanak-kanak, dan di beberapa tempat, cahaya lampu menerangi. Maya yang memakai gaun kuning muncul di skrin. Di tangannya masih ada patung kucing plastik. Di sebelahnya, berdiri seorang budak lelaki yang tidak saya kenali. Dia memakai topi dinosaur dan jaket biru gelap. Mereka berjalan seiring, sesekali bercakap sesuatu antara satu sama lain. Kedua-dua kanak-kanak itu berhenti di sudut koridor, dan pada masa itu, skrin bergegar sedikit, dan seorang dewasa yang tinggi lalu di skrin sambil memegang payung. Separuh wajahnya terlindung. Dia tidak berhenti, hanya lalu sepintas, tetapi saya melihat Maya tersentak dan menggenggam patung kucingnya dengan erat. Budak lelaki itu menunjuk ke arah tangga kecemasan. Ketika kedua-dua kanak-kanak itu melihat ke arah sana, titisan hujan terkena terus pada lensa, dan skrin menjadi putih selama beberapa saat. Apabila skrin menjadi jelas semula, hanya Maya yang berdiri di situ, bersandar pada dinding. Pakaiannya berkedut, dan matanya merah. Budak lelaki itu tidak kelihatan. Saya merasakan bulu roma saya meremang. "Ini sahaja yang dapat dipulihkan," kata juru teknik itu. 3 menit terakhir isyaratnya terputus sepenuhnya dan tidak dapat diselamatkan. Saya menelan air liur. "Siapa budak lelaki itu?" Puan Norlia membuka senarai nama dan menggelengkan kepala. "Bukan budak kelas Maya. Mungkin budak kelas sebelah, tetapi topi dan jaketnya membuatkan wajahnya tidak kelihatan jelas, jadi guru-guru pun tidak pasti." Saya melihat skrin semula, coba mencari sebarang petunjuk, topi dinosaur dengan bingkai merah, jaket dengan logo kecil di dada, seluar kelabu. Butiran-butiran kecil itu terasa sangat berharga. Puan Norlia berjanji akan memeriksa setiap kelas, dan memanggil ibu bapak untuk proses pengecaman esok petang. Saya menerima sekeping gambar tangkapan skrin untuk diserahkan kepada pegawai JKM. Apabila saya keluar, udara malam terasa agak sejuk. Saya berdiri di bawah pokok dan merasakan 3 menit yang kosong dalam rakaman itu seperti lubang dalam yang telah menelan ketenangan sebuah keluarga,
membuatkan dada saya sesak. Saya menarik nafas dalam-dalam dan mengingatkan diri sendiri, jangan biarkan andaian mengalahkan kebenaran, selangkah demi selangkah. Apabila pulang ke rumah, Maya sudah tidur. Farhan duduk di sebelah katil anak, tangannya diletakkan di ujung selimut. Melihat saya, dia bangun dengan senyuman paksa. Dia makan separuh mangkuk bubur dan terus tidur. Saya mengangguk dan menjelaskan secara ringkas tentang video 7 menit itu. Suami saya bertanya sama ada orang yang tidak dikenali. Saya menjawab dengan jujur. Ada seorang budak lelaki memakai topi dinosaur, dan seorang dewasa yang tidak kelihatan wajahnya lalu sambil memegang payung. Suami saya menggigit bibirnya, dan matanya menunjukkan emosi yang sukar dibaca. Saya menambah, esok, Tadika akan buat proses pengecaman dengan ibu bapak. Abang pun kena pergi. Baiklah. Malam itu, saya menghidupkan komputer, menukar kata laluan semua akun, dan menukar semua kandungan yang berkaitan dengan Maya kepada mod pribadi. Saya memindahkan gambar-gambar ke cakra keras dan menyusunnya mengikut tarikh seperti hari jadi dan hari raya. Setiap kali saya melihat sekeping gambar, jantung saya terasa seperti diremas. Bukan karena malu, tetapi karena kasihan pada anak. Saya menghantar email kepada Dr. Asman, memaklumkan perkembangan, dan bertanya tentang jadwal kaunseling psikologi rasmi untuk saya dan anak. Saya kembali menjadi diri saya yang dahulu, seorang ibu yang tahu takut dan gentar, tetapi tidak pernah berputus asa. Saya hendak mematikan komputer dan tidur apabila skrin telepon bimbit saya menyala semula. Message daripada nomor yang tidak dikenali. Jangan siasat lagi. Kadang-kadang, lebih baik tak tahu. Saya menggenggam telepon bimbit saya dengan erat. Jantung saya berdegup kencang. Hanya sebaris message tanpa nama pengirim atau gambar profil. Saya mengambil tangkapan skrin dan segera menghantarnya kepada pegawai JKM. Saya menambah, saya akan terus bekerja sama, dan tolong catatkan message ugutan ini dalam rekod. Kemudian, saya memadam perbualan itu dan menyekat nomor tersebut. Ketakutan masih ada, tetapi saya tahu saya telah meletakkan satu lagi batu bata di jalan yang perlu saya lalui. Apabila kembali ke bilik, Maya sedang tidur nyenyak sambil memeluk patung beruangnya. Suami saya berbaring membelakangi saya. Saya menyelimuti diri, baring di sebelah anak, dan memandang siling. Dalam kegelapan, saya berbisik seolah-olah berdoa, "Ya Tuhan, lindungilah Maya kami, dan berikan kami, orang dewasa, keberanian untuk melalui jalan ini hingga ke akhir." Di suatu tempat di luar tingkap, sehelai daun kering terlanggar pada jeriji besi, mengeluarkan bunyi yang sangat kecil. Saya memejamkan mata dan memeluk anak saya dengan lebih erat. Esok, saya akan terus melangkah. Bertemu dengan ibu bapa, bekerja sama dengan pengetua, dan meminta penyerahan log teknikal sistem CCTV. Dan jika perlu, saya akan melantik peguam. Bukan untuk menuduh sesiapa, tetapi untuk memastikan setiap perkataan dan tindakan saya adalah wajar, sah di sisi undang-undang, dan tidak memalukan hati nurani saya. Keesokan paginya, langit masih gelap, dan bunyi kicauan burung pipit di bawah cucur atap memberikan kehidupan kepada ruang yang sunyi. Saya memandang Maya. Dia masih tidur nyenyak, kedua-dua pipinya kemerah-merahan, dan nafasnya teratur. Setiap kali saya melihatnya, saya bertekad untuk menjadi lebih kuat. Tidak kira apa yang berlaku, walau betapa pahitnya kebenaran, saya menyelimutinya dan berjalan senyap ke ruang tamu. Farhan sudah bangun dan duduk di meja makan. Di hadapannya ada telepon bimbit dan secawan kopi yang masih berasap. Melihat saya, dia mengangkat kepala, dan matanya menunjukkan sesuatu yang asing sebelum dia tersenyum paksa. "Hari ini Tadika buat proses pengecaman dengan ibu bapa, kan?" Saya mengangguk. "Ya, Puan Norlia kata pukul 10 pagi. Kita pergi sama-sama." Dia menjawab dengan suara serak, dan pandangannya masih tertumpu pada cawan kopi yang sedikit bergetar. Selepas memberi Maya sarapan, saya meninggalkan anak sekejap di rumah jiran dan pergi ke Tadika bersama suami. Padang permainan pada awal pagi itu kosong, dan pokok-pokok di penghujung musim menggugurkan daunnya yang jarang-jarang. Puan Norlia menyambut kami dengan wajah yang lebih serius daripada biasa. "Terima kasih karena datang awal. Untuk mengesahkan topi dinosaur dalam video itu, kami telah mengumpulkan semua ibu bapa dari kelas Maya dan kelas sebelah." Saya mengangguk. Rasa cemas melanda, seolah-olah saya akan berdepan dengan sesuatu yang tidak dijangka. Bilik mesyuarat penuh dengan ibu bapa. Ada yang ingin tahu, ada yang bimbang, dan ada yang tidak berpuas hati dengan panggilan mendadak itu. Di skrin besar di hadapan meja, video yang telah dipulihkan itu dimainkan berulang kali.
Apabila imei budak lelaki bertopi dinosaur muncul, bilik mesyuarat menjadi senyap serta merta. Seorang lelaki muda yang tinggi lampai dan memakai kemeja putih mengerutkan dahinya sedikit dan berbisik kepada guru di sebelahnya. Macam anak saya. Saya mengangkat kepala dan memandangnya. Dia memperkenalkan diri sebagai bapak kepada Danish yang berada di kelas sebelah. Semua mata tertumpu kepadanya. Dia menundukkan kepala dan berkata perlahan, "Topi itu saya beli sebagai hadiah hari jadi Danish. Tapi saya ingat semalam dia tinggalkan di rumah, dan pagi ini bila saya tanya, dia kata dia tak bawa." Bilik mesyuarat mula riuh. Puan Norlia bertanya dengan suara yang tenang, "Kalau begitu, boleh tak Tuan bawa Danish ke sini? Kami nak buat pengesahan." Dia mengangguk dan membuat panggilan. Tidak lama kemudian, seorang guru membawa Danish masuk. Budak berusia dalam lingkungan 5 atau 6 tahun itu berkulit putih dan matanya kelihatan nakal, tetapi apabila melihat ramai orang, dia bersembunyi di belakang gurunya. Puan Norlia memainkan semula video itu dan menunjuk ke skrin sambil bertanya, "Danish, ini Danish, kan?" Danish melihat skrin, menggelengkan kepalanya dengan kuat, dan berkata dengan suara yang sangat perlahan, "Bukan saya. Saya tak pergi dengan Maya. Saya melihat ke dalam mata budak itu. Di matanya, bukan pembohongan, tetapi ketakutan yang jelas." Puan Norlia mengeluh perlahan, mematikan skrin, dan meminta semua orang bertenang. Dia berkata akan terus menyiasat kerana mungkin ada budak lain yang mengambil atau bertukar topi. Selepas mesyuarat selesai, kebanyakan ibu bapak pulang, tetapi hanya saya, suami, Puan Norlia, dan juru teknik yang tinggal. Saya bertanya perlahan, "Boleh tak kita periksa log teknikal untuk melihat sama ada sesiapa yang mengakses sistem CCTV pada waktu isyarat terputus?" Juru teknik itu mengangguk. "Ya, rekod kerja sistem ada disimpan. Tetapi hanya pentadbir yang mempunyai akses." Puan Norlia segera memanggil ketua pasukan keselamatan dan mendapatkan tanda tangan pada borang permintaan untuk mengekstrak log pada hari itu. Apabila hasilnya muncul di skrin, saya mendapati ada akses yang tidak dikenali selama 10 menit ketika isyarat terputus. Ia di-log masuk menggunakan akun sekunder sekolah, dan penggunanya ialah pegawai promosi. Puan Norlia terdiam seketika, kemudian menoleh ke arah saya dan berkata, "Itu suami saya. Dia bertanggung jawab untuk promosi sekolah, tetapi dia dilaporkan tidak bekerja pada hari itu. Saya akan periksa semula." Udara di bilik mesyuarat menjadi berat. Saya tidak berkata apa-apa, hanya memandang Puan Norlia. Di matanya, bercampur simpati dan kebimbangan. Saya tahu ada kebenaran yang ditakuti untuk didedahkan, tetapi ada juga kebenaran yang menakutkan untuk dihadapi. Puan Norlia cepat-cepat bertenang dan berkata perlahan, "Puan Aisyah, jangan risau. Saya akan selesaikan perkara ini dengan jelas. Sesiapapun yang bersalah, saya tidak akan melindunginya." Saya mengangguk. Apabila keluar ke padang, angin meniup dahan pokok, dan daun-daun berguguran. Di dalam hati saya, perasaan bercampur baur antara harapan dan keberatan. Dalam perjalanan pulang, suami saya tidak banyak bercakap. Saya bertanya, "Abang rasa macam mana?" Dia menjawab perlahan, "Mungkin cuma kebetulan. Mungkin dia tersilap waktu akses." Saya memandang keluar tingkap kereta. Barisan orang yang lalu lalang kelihatan seperti jalur kelabu. Saya tak nak kebetulan. Saya nak tahu fakta yang tepat. Suami saya tidak berkata apa-apa lagi, hanya mengeluh perlahan. Kadang-kadang, kesunyian antara suami istri wujud bukan karena kebencian, tetapi karena satu pihak menunggu kebenaran, manakala satu pihak lagi takut ia akan terdedah. Pada sebelah petang, saya membawa Maya ke sesi kaunseling pertama dengan Dr. Asman. Bilik kaunseling itu adalah ruang kecil yang dipenuhi dengan patung-patung lembut. Maya meringkuk di pangkuan saya. Dr. Asman bertanya beberapa soalan dengan lembut, kemudian memberi Maya krayon dan memintanya melukis apa yang diingatinya tentang hari yang menyedihkan itu. Maya terdiam lama, kemudian melukis seorang budak perempuan berdiri seorang diri di koridor yang hujan. Di sebelahnya ada patung kucing plastik, dan di kejauhan, kelihatan payung biru gelap. Saya melihat lukisan itu dan merasakan seluruh badan saya menjadi sejuk. Dokter itu memandang saya dan mengangguk perlahan, "Anak Puan mempunyai ingatan yang baik. Tetapi buat masa ini, jangan tanya lebih lanjut. Kita tidak boleh membuatkan dia takut." Saya memegang tangan anak saya dan merasakan suara saya bergetar. "Baik dokter." Malamnya, selepas menidurkan Maya, saya duduk di ruang tamu. Suami saya sedang menonton televisyen, tetapi matanya yang kosong tidak tertumpu pada skrin. Saya bertanya,
Abang ada sembunyikan sesuatu daripada saya? Dia terkejut dan menoleh ke arah saya. Tak, kenapa tanya macam tuh? Saya memandang tepat ke matanya. Semalam saya dapat message ugutan daripada orang yang tak dikenali. Dia kata jangan siasat lagi. Saya hanya beritahu pihak berkuasa. Tapi kalau abang tahu sesuatu, saya harap abang jujur. Suami saya duduk diam, dan tangannya yang diletakkan di atas lutut menggeletar sedikit. Tidak lama kemudian, dia menjawab dengan suara yang rendah, saya tak tahu siapa yang hantar. Tapi Aisyah, kadang-kadang lebih baik tak tahu. Semakin dalam awak siasat, yang akan terluka akhirnya Maya juga. Saya mendengar kata-kata itu dan merasa seram sejuk. Kata-kata itu sama seperti kandungan message semalam. Saya memandangnya. Wajah yang biasa itu kini kelihatan asing dan menakutkan. Dia mengelak pandangan saya, bangun, dan mematikan televisyen. Dah lewat, tidurlah. Malam itu, saya tidak dapat tidur. Di dalam kepala saya, payung biru yang dilukis oleh Maya dan image orang yang memegang payung dalam CCTV bertindih. Tiba-tiba, saya teringat Puan Norlia berkata pagi tadi bahwa suaminya juga menggunakan payung biru yang sama. Tetapi jika bukan dia, siapa? Atau adakah seseorang sengaja memanipulasi email dan memadam log? Semua hipotesis itu seperti bilah pisau yang menghiris hati saya. Saya bangun, menghidupkan komputer, dan masuk ke akun media sosial lama suami saya. Saya teringat dia mempunyai saluran pribadi di mana dia memuat naik video Maya, tetapi sudah lama tidak dikemas kini. Halaman itu telah ditukar kepada mod pribadi, dan di keterangan profil tertulis, dihentikan sementara atas urusan pribadi. Saya mencari dalam folder video lama yang saya simpan di komputer. Di antara puluhan video Maya menari dan menyanyi, saya menemui file dengan nama aneh, Project Maya 6. Apabila saya membuka file itu, screen memaparkan Maya sedang menyanyi, kemudian tiba-tiba bertukar kepada adegan dia sedang mandi di dalam tub mandi. Ia adalah video kabur yang direkam dari sudut rendah, tetapi jelas bukan direkam oleh anak itu sendiri. Saya kaku di situ. Jantung saya terasa seperti berhenti, dan tangan saya terlalu menggeletar sehingga hampir menjatuhkan tetikus. Seseorang telah menambah musik latar, malah kesan pencahayaan. Saya melihat terakhir di sudut kanan bawah screen, Minda Kreatif. Nama yang tidak pernah saya dengar. Saya mematikan video dan tercungap-cungap. Air mata mengalir tanpa sempat saya seka. Saya memandang ke arah bilik tidur di mana suami dan anak saya sedang tidur. Jantung saya berdegup kencang, dan kekeliruan yang melampau melanda seperti ombak. Saya tahu mulai saat ini, perjuangan saya tidak akan berhenti pada pencarian kebenaran sahaja. Ia telah memasuki fase lain, di mana seorang ibu, di antara cahaya dan kegelapan, di antara kepercayaan dan ketakutan, harus berjuang untuk mendapatkan kembali ketenangan anaknya. Pagi itu, saya duduk di sofa. Kedua-dua tangan saya yang memegang pemacu USB yang baru sahaja saya salin video itu masih menggeletar. Saya tidak tidur semalaman. Adegan dalam video itu menghantui saya seperti mimpi ngeri, membuatkan saya takut, marah, dan sedih sehingga sesak nafas. Saya coba berpikir mungkin ada orang yang tersilap memuat naik file itu, tetapi sudut rekaman, pencahayaan, dan rupa bilik itu semuanya adalah bilik air rumah kami. Mustahil ia satu kebetulan. Saya tahu saya akan berdepan dengan kebenaran yang kejam tidak lama lagi. Naluri seorang ibu tidak membenarkan saya mengelaknya, walau betapa sakitnya. Suami saya keluar dari bilik tidur. Rambutnya kusut, matanya letih. Melihat saya masih duduk di situ, dia terkejut dan bertanya, "Kenapa bangun awal sangat, tak tidur lagi?" Saya memandang tepat ke matanya dan berkata dengan suara yang anehnya tenang, "Ada benda saya nak cakap dengan abang." Suami saya terhenti. Mungkin dia merasakan sesuatu yang aneh dalam suara saya. Dia mengangguk perlahan dan duduk di hadapan saya. Saya meletakkan pemacu USB di atas meja. "Abang tahu benda nih?" Dia mengerling dan berpura-pura tidak tahu. "Apa tuh?" Saya membuka komputer riba, memasukkan pemacu USB, dan memainkan video itu. Apabila screen menyala, bunyi video bergema di ruang tamu yang sunyi. Wajah suami saya menjadi pucat lesi, tangannya digenggam erat, dan bibirnya terbuka seolah-olah hendak berkata sesuatu, tetapi tiada suara yang keluar. Saya menghentikan video dan memandangnya tepat, suara saya bergetar, tetapi jelas. "Jelaskan." Suami saya terdiam lama, kemudian mengeluh dan coba bertenang, "Aisyah, bukan saya yang buat nih. Saya pun tak tahu kenapa benda ini ada." Saya tersenyum sinis. "Tak tahu? Sudut rekaman tuh, bilik air rumah kita, lampu kuning,
Pasu bunga di sudut kanan tuh, semuanya rumah kita. Kalau bukan abang, siapa? Siapa yang masuk rumah kita, rakam benda macam nih, dan muat naik ke internet? Suami saya menundukkan kepalanya dalam-dalam, kedua-dua tangannya digenggam erat, dan dahinya berpeluh sejuk. Tidak lama kemudian, dia berkata dengan suara yang terketar-ketar, "Saya rakam untuk suka-suka J. Nak buat video keluarga, tapi tak tahu pula orang lain ambil. Sumpah, tak ada niat jahat." Saya terus bangun. Air mata panas mengalir deras. Suka-suka? Rakam anak perempuan umur 4 tahun mandi untuk suka-suka? Siap edit dengan musik dan muat naik ke internet? Abang tahu tak apa yang orang boleh buat dengan video tuh? Suara saya pecah karena tangisan. Suami saya mendekati dan coba memegang tangan saya, tetapi saya mengelak seperti mengelak api. "Maaf," katanya tergagap-gagap. Saya betul-betul tak sangka benda ini serius. "Saya cuma nak simpan kenangan." Saya memotong kata-katanya. Suara saya dingin seperti ais. Kenangan yang merosakkan maruah dan zaman kanak-kanak anak bukanlah kenangan, tapi jenayah. Seharian itu, saya seperti orang yang hilang akal. Maya bermain dengan anak patungnya di dalam bilik, tidak tahu langsung bahwa ibunya sedang menanggung penderitaan yang tidak terkata. Saya mengambil tangkapan skrin bukti dan menghantarnya kepada Dr. Azman dan pegawai JKM. Saya menambah penjelasan ringkas. Saya menemui video yang mengandungi unsur pencerobohan privasi anak. Perlindungan data dan pengesahan sumber penyebaran diperlukan. Mereka membalas dengan cepat dan meminta saya membawa semua peranti pada keesokan paginya. Saya menangis teresak-esak selepas melihat mesej pengesahan itu. Bukan karena takut, tetapi karena lega akhirnya saya melangkah ke jalan yang dielakkan oleh ramai ibu. Menjelang petang, suami saya menjadi anehnya senyap. Dia tidak memandang saya, tidak bercakap dengan anak, hanya duduk termenung di balkoni. Cahaya lampu jalan menampakkan wajahnya yang pucat, dan dari jauh, dia kelihatan seperti orang yang telah kehilangan segalanya. Saya mengemas rumah dengan senyap. Pikiran saya bercelaru. Saya pikir mungkin suami saya tidak berniat jahat. Tetapi kecuaiannya terhadap anak itu sendiri adalah satu kesalahan. Dia telah membuka pintu untuk bahaya masuk ke dalam rumah, dan akibatnya adalah air mata saya dan anak saya. Malam itu, semasa menidurkan Maya, telepon bimbit saya berdering. Mesej daripada Puan Norlia. "Puan, saya perlu jumpa Puan segera. Ada perkara yang perlu saya beritahu berkaitan dengan akaun pegawai promosi semalam." Jantung saya berdegup kencang. Saya pergi ke ruang tamu dan terus membuat panggilan. Di ujung talian, suara Puan Norlia bergetar. "Saya dah sahkan, memang akaun suami saya yang diakses pada hari itu. Tapi suami saya kata, Farhan yang minta tolong pinjamkan." Saya kaku di situ. "Apa?" Farhan hantar mesej kata dia nak ambil beberapa video aktiviti Maya untuk dimasukkan dalam video promosi sekolah, dan minta pinjam akses. Suami saya percaya, dan bagi dia akses sementara selama 15 menit, dan waktu itulah isyarat terputus. Saya terduduk di kerusi. Kepala saya pening. Semua petunjuk akhirnya menuju ke satu arah. Saya tidak tahu sama ada hendak menangis atau menjerit. Seluruh sel badan saya terasa seperti membeku. Puan Norlia menambah. Suaranya serak. "Saya dah serahkan keseluruhan log akses kepada polis. Mereka akan hubungi Puan tak lama lagi. Puan, kuatkan semangat." Saya mengucapkan terima kasih, tetapi suara saya kedengaran sayup-sayup seperti dari tempat yang jauh. Saya meletakkan telepon dan kembali ke dalam rumah. Suami saya masih duduk di balkoni, asap rokoknya ditiup angin. Saya mendekati, memandangnya lama, dan bertanya perlahan, "Abang ada minta tolong akses sistem tadi kah?" Dia terkejut, tidak menyangka saya tahu. "Aisyah, siapa beritahu?" "Puan Norlia," kata saya dengan suara yang tenang, tetapi setiap perkataan seperti bilah pisau. "Kenapa abang buat macam tuh?" Suami saya menundukkan kepala. Kedua-dua tangannya menggenggam pagar balkoni dengan erat. "Saya cuma nak buat video sambutan hari jadi Maya, nak tambah beberapa video aktiviti dia. Saya tak sengaja nak padam CCTV. Mesti ada ralat sistem." Saya tersenyum sinis dan menangis. "Masih boleh menipu lagi, Farhan? Awak masih pikir ini perkara remeh? Awak sedang merosakkan anak sendiri, tapi tak sedar." Dia bangun dan coba memegang tangan saya. "Tolong jangan lapor polis. Sumpah saya akan padam semua." Saya salah. Saya menepis tangannya dan memandangnya dengan mata yang penuh dengan kesakitan yang lebih besar daripada kemarahan. "Saya lapor bukan untuk balas dendam. Saya buat untuk lindungi Maya. Anak perlukan ibu yang berani tampil ke depan untuknya,
bukan perempuan yang takut untuk menjaga marwah. Dan abang kena belajar bertanggung jawab atas perbuatan sendiri. Malam itu, saya menulis laporan. Tangan yang memegang pen bergetar, tetapi setiap goresan tegas. Saya tidak mau merosakkan sesiapa, termasuk suami saya. Tetapi saya harus memilih jalan yang benar, jalan untuk melindungi anak saya. Setiap perkataan yang saya tulis terasa seperti mengoyakkan ikatan perkawinan selama 10 tahun. Saya tahu, mulai sekarang, segalanya akan berubah. Keesokan paginya, apabila polis datang untuk siasatan, suami saya tiada di rumah. Telepon bimbitnya dimatikan. Saya menyerahkan semua bahan bukti kepada mereka bersama dengan kenyataan yang jelas. Dr. Asman juga datang bersama untuk menenangkan saya dan memberi nasihat tentang bagaimana untuk melindungi psikologi Maya selepas ini. Selepas semuanya selesai, saya keluar ke balkoni dan memandang ke bawah ke lorong kecil. Cahaya matahari pagi menyinari atap-atap yang berlumut. Hati saya sakit, tetapi pada masa yang sama, terasa ringan. Saya tahu saya berada di jalan yang benar. Pada sebelah petang, telepon bimbit saya berdering. Nomor yang tidak dikenali, tetapi suaranya biasa. Puan Aisyah, kan? Saya Amin dari Minda Kreatif. Saya terima message tentang video tuh. Saya rasa Puan patut tahu. Orang yang hantar video tuh pada saya ialah suami Puan sendiri. Saya kaku di situ. Suara di ujung talian itu tenang, tetapi setiap perkataan seperti bilah pisau. Dia kata itu klip artistik yang menunjukkan kasih sayang seorang bapak. Dia minta saya laraskan kecerahan dan masukkan musik latar. Saya tak sangka ada unsur sensitif macam nih. Kalau Puan perlukan, saya boleh serahkan semua kandungan message dan file asal kepada pihak penyiasat. Saya meletakkan telepon dan menangis teresak-esak. Tiada lagi alasan, tiada lagi harapan untuk berpaut. Saya masuk ke bilik. Saya melihat Maya sedang mewarna. Wajah yang suci itu membuatkan hati saya pedih. Saya melutut dan memeluknya. Air mata saya membasahi kolar bajunya. Maya mengangkat kepala dan bertanya, "Ibu, kenapa nangis?" Saya tersenyum paksa. Tak ada apa-apa, cuma ibu kasihan sangat pada anak ibu. Anak saya menghulurkan tangannya dan memeluk leher saya. Dengan suara yang naif, dia berkata, "Maya pun sayang ibu." Saya memeluknya dengan lebih erat. Pada saat itu, saya sadar. Walaupun dunia runtuh, selagi anak ini di sisi saya mempunyai sebab untuk hidup, sebab untuk bangkit semula, dan sebab untuk melindungi hingga ke akhir perkara yang paling kecil tetapi suci dalam hidup saya. Zaman kanak-kanak anak perempuan saya. Keesokan paginya selepas polis datang, udara di dalam rumah terasa sesak. Setiap sudut rumah seolah-olah masih mempunyai jejak siasatan semalam, bau kertas dan dakwat, serta bau pembohongan yang belum hilang. Maya masih tidur nyenyak. Rambutnya yang kusut menutupi dahinya. Saya memandangnya dan merasakan kasih sayang yang tidak terkata. Dia terlalu kecil untuk memahami apa-apa, tetapi saya tidak boleh lagi naif. Telepon bimbit saya berdering, nomor yang tidak dikenali. Suara pegawai penyiasat yang tenang dan jelas kedengaran. "Puan Aisyah, Encik Farhan telah menyerah diri pagi ini. Dia mengaku telah mengupah seseorang bernama Minda Kreatif untuk menyunting video tersebut. Kami akan merampas peranti yang berkaitan, tetapi Puan boleh bertenang buat masa ini. Semua data telah diperoleh dan tidak tersebar lagi." Saya terdiam selama beberapa saat sebelum menjawab, "Terima kasih. Saya hanya berharap perkara ini cepat selesai supaya anak saya dapat kembali tenang." Saya meletakkan telepon, tetapi tangan saya masih menggeletar. Suami saya menyerah diri. Saya tidak sangka dia mempunyai keberanian untuk itu. Mungkin dia juga takut seperti saya, tetapi ketakutannya hanya datang selepas semua pintu tertutup. Saya tidak lagi merasa marah. Hanya hati yang kosong, seperti orang yang melihat rumah yang dibina dengan kepercayaan runtuh dalam sekelip mata. Petang itu, saya pergi ke balai polis untuk memberi keterangan tambahan. Di dalam bilik siasatan kecil, cahaya lampu pendar fluor yang sejuk menerangi wajah tegang semua orang. Suami saya duduk di seberang meja, kedua-dua tangannya digenggam erat, kepalanya menunduk. Apabila saya masuk, dia mengangkat kepala. Pandangannya bercampur baur antara rasa bersalah dan ketakutan. Saya coba bertenang, tidak berkata apa-apa, hanya mengangguk sedikit. Pegawai penyiasat membaca semula laporan, mengesahkan bahwa suami saya telah menghantar video kepada Minda Kreatif, dan kenyataannya bahwa dia tidak tahu kemungkinan video itu akan disalahgunakan. Apabila ditanya sama ada apa-apa lagi yang ingin saya katakan,
Saya berkata dengan jelas, saya tidak mahu mendesak suami saya ke jalan buntu. Tetapi saya mahu kebenaran dijelaskan, dan saya mahu pihak berkuasa menjamin keselamatan anak perempuan saya. Satu-satunya permintaan saya ialah agar Maya tidak lagi disakiti. Pegawai penyiasat itu mengangguk dan mencatat, dan di matanya, ada sedikit rasa simpati di sebalik sikap profesionalnya. Pada sebelah petang, saya pergi mengambil Maya dari Tadika. Puan Norlia keluar hingga ke pintu dan berkata dengan suara yang lembut, "Hari ini Maya seronok sangat." Asik ketawa J. "Puan jangan risau, kami juga adakan mesyuarat dan bersetuju untuk memperketatkan perlindungan privasi semua murid. Kami minta maaf sangat atas apa yang berlaku." Saya tersenyum paksa. "Tiada siapa yang sangka, Puan Norlia. Yang penting kita ambil iktibar." Saya mendukung Maya. Kehangatan tubuhnya seolah-olah membalut luka di hati saya. Dalam perjalanan pulang, Maya tiba-tiba berkata, "Ibu, nanti Maya nak lukis hadiah untuk ibu." Maya nak lukis ibu dengan Maya pergi taman. Saya bertanya, "Habis tuh, ayah?" Anak saya terdiam sejenak, kemudian menjawab, "Ayah jauh, ayah sibuk agaknya." Kata-kata naif itu membuatkan hati saya pedih. Saya mengusap kepalanya perlahan-lahan dan menahan sebak. Kadang-kadang, kanak-kanak tidak perlu tahu semua kebenaran. Mereka hanya perlu merasa tenang. Dan tugas orang dewasalah untuk menjaga ketenangan itu. Pada waktu petang, saya menerima message daripada pegawai penyiasat. "Puan Aisyah, video asal disahkan hanya dihantar kepada seorang individu dan tidak tersebar. Perbuatan Ensik Farhan tidak memenuhi syarat untuk pendakwaan jenayah, tetapi terdapat unsur pelanggaran kewajiban melindungi hak potret kanak-kanak, jadi proses tindakan pentadbiran akan dijalankan. Jika Puan bersetuju, kami juga boleh mengaturkan prosedur sokongan psikologi untuk anak." Saya membaca setiap perkataan dengan teliti dan mengeluh. Di satu pihak, saya lega, tetapi di pihak lain, saya masih terluka. Undang-undang boleh menutup file case, tetapi luka di hati seorang ibu tidak mudah sembuh. Beberapa hari berikutnya, saya membawa Maya berjumpa Dr. Asman secara konsisten. Setiap kali, dokter akan meminta anak melukis, bermain peranan, dan sedikit demi sedikit mengajar cara meluahkan perasaan. Maya mula ketawa semula, dan kadang-kadang menyanyi kecil seperti dahulu. Dokter itu berkata kepada saya, "Layani anak seperti biasa, dan jangan elakkan cerita tentang ayahnya. Kanak-kanak sangat sensitif. Jika Puan bertenang, anak pun akan baik-baik saja." Saya mengangguk. Saya tidak lagi menyalahkan suami saya. Manusia hanya akan menyadari nilai kebaikan selepas melakukan kesilapan. Pada satu hujung minggu, saya membawa Maya ke taman. Cahaya matahari terbentang di atas rumput hijau, dan bau bunga dibawa oleh angin. Anak saya berlari-lari dengan gembira dan ketawa riang. Saya duduk di bangku, memerhatikannya, dan merasakan perasaan bercampur baur antara ketenangan dan kesedihan. Di sebelah saya, sepasang suami istri muda sedang mengambil gambar anak mereka. Si ibu membetulkan rambut anaknya, dan si bapak memegang kamera sambil ketawa dan berkata, "Sayang, pandang sini dan senyum." Tiba-tiba, saya merasa seram sejuk. Ia adalah pemandangan biasa, tetapi bagi saya, ia membangkitkan kenangan yang mengerikan. Saya tidak boleh menghalang mereka, tetapi saya berharap dalam hati agar mereka sadar bahwa ada saat-saat yang sepatutnya disimpan untuk keluarga sahaja, bukan dipamerkan di internet seperti barang dagangan, untuk tontonan orang ramai. Pada waktu petang, apabila pulang dan membuka pintu, rumah yang kosong itu mempunyai bau khas rumah tanpa lelaki. Walau betapa bencinya saya tidak boleh menafikan bahwa suami saya pernah menjadi bapak yang baik dan suami yang bertanggung jawab. Hanya karena satu kebodohan sesaat, dia telah mendorong keluarganya sendiri ke jurang. Saya membuka almari, menemui kemeja yang ditinggalkan oleh suami saya, melipatnya dengan kemas, dan menyimpannya di bahagian dalam laci. Mungkin suatu hari nanti, apabila semuanya reda, saya akan membenarkannya berjumpa dengan anak. Supaya kedua-duanya boleh belajar cara meminta maaf, bukan antara satu sama lain, tetapi kepada anak yang suci yang memerlukan kasih sayang yang utuh. Pada waktu petang, Maya berlari dan memeluk saya. "Ibu, Maya dah siap lukis." Saya melihat lukisan yang dibuatnya. Seorang wanita dan seorang budak perempuan kecil berjalan berpegangan tangan di bawah langit yang penuh bintang. Di satu sudut, ada garisan hujan kecil, dan anak saya berkata itu adalah ayahnya yang memerhatikan ibu dan dia dari jauh. Saya ketawa dalam tangisan, saya mengusap kepalanya, dan hati saya menjadi tenang. Entah bagaimana, anak itu, dalam hatinya yang kecil, telah menyimpan tempat untuk ayahnya.
Dan mungkin saya juga perlu belajar cara memaafkan yang paling suci daripadanya. Malam itu, saya membuka tingkap dan memandang bandar. Lampu yang berkelip-kelip, bunyi hon kereta yang sayup-sayup kedengaran, gelak tawa orang yang lalu lalang. Saya sadar, walau betapa banyak kehancuran yang ditinggalkan, hidup mesti diteruskan. Saya duduk di meja, menulis beberapa baris dokumen, dan akhirnya menghantarnya kepada pihak penyiasat. Kandungannya ialah saya mengesahkan semua kesimpulan dan tidak mahu hukuman tambahan. Bukan untuk melindunginya, tetapi karena saya percaya hukuman terbesar bagi suami saya bukanlah penghakiman undang-undang, tetapi keharusan untuk berdepan dengan dirinya sendiri dan mata jernih anak perempuannya setiap malam. Sebelum tidur, saya mencium dahi Maya. Anak saya bergerak dan mengigau. "Ibu, jangan sedih lagi." Saya tersenyum perlahan. "Ya, sayang, ibu dah tak sedih." Dan saya baring dengan senyap, mendengar bunyi angin yang bertiup melalui tingkap. Di luar, musim baru sedang tiba. Dan saya tahu, begitu juga dengan hidup saya. Kesakitan telah bertukar menjadi kekuatan, dan ia bermula semula bersama dengan kasih sayang seorang ibu yang tidak boleh disentuh oleh apa-apapun. Selepas semuanya reda, rumah kami berdua beransur-ansur kembali kepada rutin biasa. Tetapi, kebiasaan itu tidak akan pernah sama seperti dahulu. Saya masih bekerja di syarikat reka bentuk dalaman, setiap petang mengambil Maya dari Tadika, dan pada waktu malam, makan malam ringkas dengan 2 mangkuk nasi dan semangkuk kecil sup. Tetapi jauh di lubuk hati, ada keretakan yang tidak kelihatan. Keretakan kepercayaan yang tidak akan dapat dicantumkan semula. Beberapa hari pertama, Maya sering bertanya, "Ibu, ayah pergi mana?" Saya hanya menjawab, "Ayah pergi kerja jauh." Anak saya menerimanya, tetapi setiap petang, dia akan memandang pintu utama, menunggu bunyi kunci yang biasa didengarinya. Saya tahu suatu hari nanti, dia akan memahami segalanya, dan yang boleh saya lakukan, hanyalah membantunya menjadi cukup kuat untuk memaafkan pada masa itu. Saya tidak mengajar anak saya untuk membenci. Saya percaya kebencian hanya akan menanam benih kegelapan di dalam hati anak yang sepatutnya membesar dalam cahaya. Suatu pagi, saya menerima panggilan dari balai polis. Suara pegawai itu lembut. "Puan Aisyah, Ensik Farhan telah menyerahkan semua peranti dan memberi kerjasama yang baik dalam siasatan. Dia ingin menyampaikan permohonan maaf kepada Puan dan anak. Buat masa ini, dia sedang bercuti sementara dan menunggu tindakan daripada syarikatnya." Saya terdiam. Perasaan bercampur baur antara kasihan dan marah. Lelaki yang pernah saya percaya dan harapkan itu kini telah menjadi orang asing, hanya bayangan samar dalam ingatan. Saya mengucapkan terima kasih dan meletakkan telepon. Hati saya terasa berat. Petang itu, semasa di pasar raya bersama Maya, saya terserempak dengan suami saya di kaunter pembayaran. Dia kelihatan sangat kurus, wajahnya cengkung, dan matanya letih. Tetapi apabila melihat anak, matanya bersinar dengan kegembiraan yang tulus. Maya menjerit, "Ayah," dan berlari ke arahnya. Sebelum sempat saya menghalang, anak saya memeluk kakinya. Suami saya membongkok dan mengusap kepala anaknya. Suaranya serak, "Ayah rindu sangat pada anak ayah." Saya berdiri beberapa langkah jauhnya, tidak tahu sama ada perlu mendekat atau berpaling. Di satu pihak, saya mau menjerit, di pihak lain, saya lega sekurang-kurangnya dia tahu menyesal. Dia mengangkat kepala, memandang saya, dan berkata perlahan, "Maafkan saya, Aisyah." Dia berkata dia tahu tiada kata-kata yang cukup. Saya menjawab dengan suara yang tenang, "Saya tak perlukan maaf. Cuma, jangan muncul tanpa kebenaran." Maya perlukan masa. Suami saya menundukkan kepala tanpa berkata apa-apa. Dia meletakkan patung beruang kecil di tangan anaknya dengan senyap dan berpaling. Maya memeluk hadiah itu erat-erat dan bertanya, "Ibu, kenapa ayah nampak sedih sangat?" Saya menjawab perlahan, "Sebab dia tahu dia dah buat salah, sayang." Malam itu, saya memerhatikan Maya tidur sambil memeluk patung beruang itu. Cahaya lampu tidur menerangi wajahnya, dan saya teringat hari pertama saya menjadi ibu, saat suci yang kecil dan gemetar itu. Saya sadar tanggung jawab saya sekarang bukan sahaja untuk membesarkan anak, tetapi juga untuk mengajar anak cara menghadapi luka dengan hati yang pemaaf. Kadang-kadang, kemaafan bukanlah kelemahan, tetapi cara terkuat untuk terus hidup. Seminggu kemudian, saya menerima message ringkas daripada suami saya. "Saya dah letak jawatan di syarikat lama. Saya dah daftar kursus komunikasi keselamatan data untuk kanak-kanak. Saya tak harap dimaafkan. Cuma nak buat perkara yang betul." Saya tidak membalas.
di dalam hati saya, tiada lagi kemarahan, hanya kesedihan yang senyap. Mungkin manusia hanya akan dewasa selepas kehilangan perkara yang paling berharga. Masa berlalu, musim sejuk tiba, dan saya membawa Maya pulang ke kampung. Ibu saya kelihatan lebih uzur daripada dahulu, tetapi dia memasak lauk kegemaran saya sejak kecil, gulai pucuk ubi. Pada waktu malam, ibu bertanya, "Sekarang, apa rancangan kamu berdua?" Saya memandang ke halaman yang gelap dan berkata dengan suara perlahan seperti angin, "Belum tahu lagi, Mak, biarlah macam ni dulu. Maya masih kecil, tak nak dia keliru lagi." Ibu mengangguk. "Apapun yang kau buat, tak apa, asalkan anak tu tenang. Hidup seorang perempuan nih, akhirnya dinilai sama ada dia buat anak sedih atau gembira." Keesokan harinya, Maya bermain dengan kanak-kanak kampung. Saya memerhatikannya, dan sadar bahwa dia perlahan-lahan kembali tersenyum. Saya juga, walaupun terluka, harus belajar untuk tersenyum. Saya mula menulis semula, tulisan-tulisan pendek. Bukan untuk dimuat naik di mana-mana, tetapi untuk menyembuhkan diri sendiri. Setiap baris tulisan memberikan saya ruang untuk bernafas dan menjadi proses untuk kembali kepada diri sendiri. Selepas kembali ke Kuala Lumpur, saya menerima email daripada Puan Norlia. Kandungannya memberitahu bahwa Tadika telah selesai menaik taraf sistem keselamatan CCTV, melarang sepenuhnya akses di luar waktu kerja, dan telah memulakan pendidikan ibu bapa mengenai hak privasi kanak-kanak. Puan Norlia meminta saya untuk berkongsi beberapa patah kata di sesi pendidikan itu. Saya teragak-agak sejenak, kemudian bersetuju. Bukan untuk menceritakan kisah saya. Hanya untuk memberitahu ibu bapa lain agar tidak merosakkan zaman kanak-kanak anak mereka karena kebanggaan sesaat. Kadang-kadang, melindungi anak bukanlah perlindungan yang berlebihan, tetapi mengetahui sempadan antara kasih sayang dan pendedahan. Sesi perkongsian pada hari itu diadakan di sebuah dewan kecil yang mesra. Selepas saya selesai bercerita, ramai yang memandang saya dengan mata yang berkaca-kaca. Seorang ibu muda datang dan memegang tangan saya sambil berkata, "Terima kasih. Saya pun pernah muat naik gambar anak mandi tanpa fikir panjang. Sekarang baru saya sadar." Saya tersenyum dan merasakan hati saya menjadi lebih ringan. Mungkin luka saya menjadi pengajaran bagi orang lain, dan itu mungkin cara kewujudan yang paling bermakna. Malam itu, apabila pulang ke rumah, Maya tertidur di tepi tingkap. Cahaya bulan menyinari wajahnya, kelihatan begitu damai seperti malaikat. Saya duduk di sebelahnya dan berkata perlahan, "Semuanya dah baik-baik saja, sayang." Buat pertama kalinya dalam beberapa bulan, saya merasakan hati saya benar-benar tenang. Hidup ini panjang, dan walau apapun cabaran yang datang, saya tahu saya tidak akan sekali-kali membiarkan ketakutan mengalahkan cinta. Di bahagian lain bandar, mungkin suami saya juga sedang memulakan hidup baru. Saya tidak lagi mengikuti beritanya, tetapi kadang-kadang melalui kawan-kawan, saya terdengar dia bekerja di sebuah badan amal perlindungan kanak-kanak. Tidak mengejutkan. Mungkin sesiapapun akan mendapat peluang untuk menebus kesilapan, asalkan mereka mempunyai keberanian untuk menghadapinya. Dan jauh di lubuk hati, saya berharap apabila Maya dewasa kelak, dia boleh berbangga bahwa walaupun ibu bapanya melakukan kesilapan, mereka tidak pernah berputus asa. Saya menutup tingkap dan memadamkan lampu. Di luar, udara malam Kuala Lumpur yang sejuk membawa bau bunga yang samar-samar. Saya tersenyum. Hati saya terasa ringan, seolah-olah semua beban telah dilepaskan. Hidup saya, walaupun pernah hancur, masih mempunyai anak perempuan, kewujudan yang paling suci dan tulus. Kewujudan yang membuatkan saya percaya bahwa setiap badai akhirnya akan berlalu. Masa berlalu seperti sungai yang mengalir senyap, tidak menunggu sesiapa. Maya kini berusia 6 tahun. Dia seorang anak yang ceria, mudah ketawa, dan kadang-kadang bertanya soalan yang membuatkan saya sebak. "Ibu, dalam lukisan baru Maya, boleh tak lukis ayah? Tapi, boleh tak lukis dia macam bintang di langit yang jauh, bukan sebelah ibu?" Saya hanya tersenyum dan mengusap kepalanya. Kanak-kanak tahu cara meletakkan sempadan mereka sendiri antara cinta dan ketakutan, antara ingatan dan kelupaan. Suatu pagi, saya menerima panggilan daripada sebuah jabatan kebudayaan. Mereka mencadangkan agar saya bekerja sama dalam sebuah proyek media mengenai perlindungan privasi kanak-kanak. Pegawai itu berkata dia telah mendengar cerita yang saya kongsikan di Tadika dan meminta saya untuk turut serta sebagai penasihat kandungan. Saya teragak-agak. Saya segan untuk mendedahkan masa lalu, dan takut untuk berdepan semula dengan kenangan lama. Tetapi memikirkan ribuan kanak-kanak lain, saya mengangguk.
Mungkin ini adalah cara untuk mengubah kesakitan saya menjadi sesuatu yang bermanfaat. Mesyuarat pertama diadakan di sebuah pusat media besar di tengah Kuala Lumpur. Sebaik sahaja melangkah masuk ke bilik mesyuarat, saya menahan nafas seketika. Orang yang berdiri di kepala meja mesyuarat ialah suami saya. Dia memakai kemeja putih, dan rambutnya mempunyai uban yang kelihatan samar-samar. Matanya kelihatan tenang dan mendalam, tidak lagi cemas seperti dahulu. Pengarah memperkenalkan, ini Ensik Farhan, pakar yang akan menjadi penasihat teknikal untuk proyek ini. Memandangkan puan berdua pernah berada dalam industri yang sama, kerjasama pasti akan lancar. Saya mengangguk perlahan. Suami saya memandang saya dan tersenyum sangat tipis, seperti salam tanpa suara. Sepanjang mesyuarat, saya hanya fokus pada kerja. Proyek itu bertujuan untuk mewujudkan garis panduan tingkah laku bagi ibu bapak apabila berkongsi gambar anak-anak di media sosial. Setiap kali cerita tentang pencerobohan disebut, saya merasakan seperti jarum sejuk menusuk jantung saya. Suami saya tidak banyak bercakap. Hanya secara senyap memberikan cadangan mengenai langkah-langkah keselamatan teknikal dan berhati-hati dengan setiap butiran. Saya dapat melihat dengan jelas bahwa dia telah berubah. Bukan lagi lelaki yang tidak matang dan cuai, tetapi seseorang yang telah menyadari harga kesilapan dengan amat mendalam. Selepas mesyuarat selesai, suami saya mendekati saya. Sambil mengekalkan jarak yang sesuai, dia berkata perlahan, "Terima kasih, sebab benarkan saya jumpa Maya masa hari jadinya. Saya tahu itu adalah kemaafan terbesar yang awak berikan pada saya." Saya menjawab dengan tenang, "Bukan untuk awak, tapi untuk Maya. Dia perlukan sekurang-kurangnya satu kenangan baik tentang ayahnya, walaupun hanya untuk sehari." Suami saya mengangguk. Matanya kelihatan sedih, tetapi dia tidak mengelak. Saya melihat keikhlasan di matanya yang tidak pernah saya lihat dahulu. Beberapa hari berikutnya, kami terpaksa bekerja bersama dengan kerap. Pada mulanya, kami mengelakkan perbualan pribadi. Tetapi lama-kelamaan, apabila kami semakin asik dengan kerja, yang tinggal di antara kami hanyalah rasa hormat yang senyap. Suatu hari, selepas penggambaran video promosi selesai, suami saya menghulurkan sebotol air kepada saya dan berkata perlahan, "Saya tahu tiada peluang untuk kembali. Tapi saya akan coba hidup dengan melakukan perkara yang baik supaya Maya boleh berbangga dengan ayahnya." Saya terdiam dan mengangguk. Saya tidak dapat memaafkan sepenuhnya, tetapi saya juga tidak mahu menghukum lagi. Kadang-kadang, manusia perlu memberi ruang keluar kepada satu sama lain. Bukan untuk bersatu kembali, tetapi agar setiap orang dapat bangkit dengan sendirinya. Proyek itu berlangsung selama hampir 3 bulan. Apabila video pertama disiarkan, ia mendapat sambutan yang hebat. Dalam video itu, saya secara anonim menceritakan kisah seorang ibu yang pernah menghadapi akibat yang mengerikan selepas memuat naik gambar anak di internet. Tiada siapa yang tahu itu adalah saya. Suara saya rendah dan tenang, tetapi setiap perkataan seolah-olah terukir di hati pendengar. Selepas siaran berakhir, saya keluar dari studio penggambaran dengan senyap. Suami saya mengikut dari belakang dan berkata sepatah, "Terima kasih kerana berani. Kerana awak, saya belajar sesuatu yang saya tak tahu dulu. Menjadi seorang bapa bukan sahaja tentang menyayangi anak, tetapi juga mengetahui sempadan antara cinta dan luka." Saya tidak menoleh, hanya tersenyum dan terus berjalan. Kadang-kadang, kemaafan tidak memerlukan kata-kata. Jika pihak lain faham dalam kesunyian, itu sudah cukup. Beberapa minggu kemudian, suami saya dipindahkan ke selatan tanah air. Sebelum pergi, dia menghantar sekeping gambar kepada saya. Gambar Maya yang diambil pada hari proyek itu berakhir. Anak saya tersenyum ceria di antara kanak-kanak lain. Dia menambah mesej, "Terima kasih sebab benarkan saya lihat dia gembira. Walaupun jauh, saya akan sentiasa jadi ayah Maya." Saya tidak membalas. Hanya menyimpan gambar itu dan memadam mesej itu dengan senyap. Kadang-kadang, melupakan kata-kata dan hanya menyimpan email adalah cara terbaik untuk menutup satu bab dalam hidup dengan sempurna. Kehidupan saya beransur-ansur menjadi stabil. Saya mengambil beberapa proyek reka bentuk lagi, dan pendapatan saya bertambah baik, membolehkan saya menghantar Maya ke sekolah baru yang berdekatan dengan rumah. Anak saya membesar dengan cepat, seorang yang baik dan sangat sensitif. Suatu kali, semasa saya sedang bekerja, Maya memeluk saya dari belakang dan berbisik, "Ibu, nampaknya ibu lebih banyak senyum sekarang." Saya memeluknya dan merasakan kehangatan meresap dalam setiap nafas saya. Pada waktu petang, apabila kami berdua duduk di tepi tingkap, cahaya kuning menyinari tangan kecilnya. Tiba-tiba, saya teringat kembali jalan yang telah saya lalui.
Seorang ibu yang penuh ketakutan kini telah belajar untuk berdiri teguh. Bukan sahaja untuk melindungi anak, tetapi juga untuk mengajar anak bahwa kesilapan di dunia ini bukanlah pengakhiran. Hari itu, Maya bertanya, "Ibu, kalau nanti Maya dah besar dan buat salah, Ibu akan maafkan tak orang yang buat Maya sedih?" Saya memandangnya dan menjawab perlahan, "Kalau awak cukup kuat untuk tidak membenci, kemaafan adalah perkara terbaik yang boleh awak lakukan untuk hati awak sendiri, sayang." Anak saya mengangguk dengan mata yang bersinar, seolah-olah faham. Saya memeluknya. Hati saya terasa ringan seperti awan. Di luar, bandar terang dengan lampu-lampu, dan di setiap tingkap, terbentang kisah masing-masing. Saya sadar, dalam hidup ini, tiada siapa yang sempurna, tetapi selagi kita masih tahu untuk mencintai, melakukan kesilapan, dan berpaling, cahaya akan sentiasa mencari tempat untuk bersinar. Saya menutup langsir dengan senyap. Saya berjanji pada diri sendiri. Esok, saya akan terus hidup dengan perkara-perkara yang paling biasa, dan dengan hati yang telah belajar untuk tidak lagi runtuh. 3 tahun kemudian, Maya kini berusia 8 tahun, murid darjah 2 dengan rambut panjang separas bahu dan senyuman ceria yang boleh membuatkan sesiapa sahaja jatuh cinta. Walaupun saya telah melalui hari-hari yang penuh badai, di dalam hati saya masih ada parut yang samar-samar. Setiap pagi, semasa menghantar anak ke sekolah dan melihat belakangnya berlari masuk ke pintu pagar, saya bersyukur karena dia dapat membesar dalam ketenangan. Ketenangan yang pernah saya pikir tidak akan dapat saya lindungi. Masa membuatkan banyak perkara dilupakan, tetapi tidak semua dapat dipadamkan. Pada malam-malam yang sunyi apabila Maya sudah tidur, saya kadang-kadang membuka telepon bimbit dan melihat gambar-gambar lamanya semasa berusia 4 tahun. Gambar-gambar dari zaman naifnya, ketika dia belum mengenal ketakutan. Di sebelahnya, ada beberapa keping gambar lama bersama suami. Saya tidak sanggup memadamnya, tetapi juga tidak sering membukanya. Ia seperti bilah pisau yang tajam, hanya disentuh sedikit pun boleh berdarah. Suatu pagi, guru kelas Maya memanggil saya ke sekolah. Guru itu berkata Maya menangis di dalam kelas karena seorang kawan mengejeknya tidak mempunyai ayah. Saya kaku di situ. Saya sudah bersedia suatu hari nanti ini akan berlaku, tetapi apabila ia menjadi kenyataan, jantung saya terasa seperti diremas. Saya bertanya dengan berhati-hati, "Maya cakap apa?" Guru itu menjawab, "Dia kata dia ada ayah, cuma ayah pergi jauh." Suara guru itu serak. Saya terdiam sejenak, kemudian bertanya sama ada saya boleh membawa anak pulang awal. Dalam perjalanan pulang, Maya sangat senyap di tempat duduk belakang. Saya coba memulakan perbualan. "Anak ibu nak makan es krim tak?" Dia menggelengkan kepala. Hanya apabila tiba di rumah, barulah saya mendengar suaranya. "Ibu, betul ke ayah pergi jauh? Pergi mana?" Saya melihat mata jernih dan sedihnya, dan hati saya pedih. Saya tidak mau menipunya lagi, tetapi bagaimana saya harus memberitahunya agar dia faham tanpa terluka? Saya menjawab perlahan-lahan. "Dulu, ayah pernah buat salah, jadi dia pergi jauh untuk belajar jadi orang yang lebih baik. Nanti bila Maya dah besar, Maya akan faham." Maya menundukkan kepala dan berbisik, "Jadi, ayah masih sayang Maya?" Saya memeluknya erat-erat. Air mata saya jatuh ke atas rambutnya yang wangi. "Mestilah, sayang. Anak ibu nih harta paling berharga untuk ayah dan ibu di dunia nih." Malam itu, selepas Maya tidur, saya duduk di tepi tingkap dan memandang jalan. Cahaya lampu jalan yang samar-samar terbentang panjang di atas jalan yang basah. Tiba-tiba, saya tertanya-tanya, adakah suami saya juga di suatu tempat sedang melihat pemandangan yang sama, memikirkan anak seperti saya. Selepas dia pergi ke selatan, kami tidak berhubung. Hanya kadang-kadang melalui kawan-kawan, saya terdengar dia bekerja di sebuah badan amal perlindungan kanak-kanak, dan sering memberi ceramah tentang keselamatan digital. Mungkin itu adalah caranya menebus hutangnya kepada dunia. Suatu petang, saya menerima email daripada jawatan kuasa penganjur sebuah persidangan media antara bangsa. Mereka meminta saya untuk menjadi penceramah dan bercakap tentang nilai kesunyian selepas trauma. Saya terkejut. Saya tidak pernah terfikir untuk bercerita di hadapan umum, tetapi yang lebih mengejutkan saya ialah senarai penceramah jemputan. Di dalamnya, ada nama suami saya, sebagai penceramah untuk tajuk tanggung jawab Bapak di era digital. Saya tidak dapat tidur semalaman, memikirkan sama ada perlu pergi atau tidak. Keesokan paginya, Maya melihat saya masih duduk di meja dan bertanya, "Ibu letih ke?" Saya menjawab, "Tak, cuma tengah fikir sikit." Anak saya bertanya dengan mata yang ingin tahu, "Fikir apa?" Saya tersenyum dan berkata,
Tengah pikir sama ada nak jumpa semula tak dengan orang yang dulu pernah buat ibu sedih. Maya memiringkan kepalanya dan berkata, kalau orang tuh tahu dia salah dan coba jadi baik semula, kenalah jumpa. Kata-kata naif anak itu membuatkan saya terdiam. Kadang-kadang, kanak-kanak lebih memahami hati manusia daripada orang dewasa. Pada hari persidangan, saya tiba awal. Dewan acara itu formal, kerusi-kerusi tersusun rapi, dan pentas disinari cahaya lembut. Apabila suami saya naik ke atas pentas, saya memerhatikannya dengan senyap. Dia bercakap perlahan-lahan dengan suara yang serak, ada kesilapan yang tidak boleh dipadamkan. Kita hanya boleh belajar untuk hidup dengannya dan memastikan tiada orang lain yang terluka lagi karena kita. Kata-kata itu seperti bilah pisau senyap yang menghiris ingatan saya, tetapi pada masa yang sama, meringankan hati saya. Dia kini faham. Apabila tiba giliran saya bercerita tentang seorang ibu yang coba melindungi ketenangan anaknya di tengah badai, tentang caranya memilih kesunyian berbanding tuduhan. Saya tidak menyebut nama sesiapa, atau kesalahan apapun. Hanya bercerita tentang kemaafan. Apabila saya selesai, saya memandang ke arah penonton. Suami saya sedang memandang saya. Di matanya, bukan lagi rasa bersalah, tetapi rasa terima kasih. Saya mengangguk perlahan, seperti ucapan selamat tinggal yang terlewat. Keesokan harinya, saya menerima message terakhir daripada suami saya. Terima kasih, Aisyah. Karena awak, saya tahu apa itu penyesalan yang sebenar. Sekarang kita berdua dah hidup dengan baik, saya tak akan coba kembali. Saya membaca, tidak menyimpan apa-apa, dan memadamnya. Saya tahu, ada perkara yang apabila sudah cukup difahami, tidak perlu lagi disimpan. Masa berlalu, musim luruh tiba lagi. Saya berjalan di jalan yang penuh dengan daun-daun kuning yang gugur, berpegangan tangan dengan Maya. Anak saya memegang tangan saya dan berkata dengan naif, "Ibu, kalau nanti Maya buat salah, Ibu akan marah Maya tak?" Saya menjawab dengan suara yang lembut, "Tak, Ibu tak akan marah, cuma sedih. Tapi Ibu akan sentiasa tunggu sampai Maya betulkan kesalahan tuh." Maya tersenyum. Cahaya matahari senja membuatkan matanya bersinar. "Macam Ibu tunggu Ayah." Saya tersenyum dan mengangguk. "Ya, cuma, cara setiap orang kembali berbeza-beza." Apabila matahari terbenam di sebalik pokok, tiba-tiba saya sadar. Kemaafan bukanlah memadamkan masa lalu, tetapi keberanian untuk melihatnya kembali tanpa rasa takut. Saya menggenggam tangan anak saya dengan erat. Ketenangan yang aneh memenuhi hati saya. Hidup ini mungkin tidak adil, tetapi selagi kita tidak kehilangan hati yang pemaaf, tiada siapa yang boleh meruntuhkan kita. Selepas persidangan itu, kehidupan saya dan Maya mengalir ke arah yang baru. Sebuah syarikat media besar menawarkan saya kerjasama jangka panjang sebagai penasihat kandungan untuk kampen pendidikan keluarga. Selepas berpikir, saya menerimanya. Ia sesuai dengan bidang kepakaran saya, dan saya juga berharap cerita saya dapat menjadi suara positif dalam masyarakat. Saya memutuskan untuk berpindah, meninggalkan apartemen lama yang penuh dengan kenangan sedih. Apartemen baru lebih kecil, tetapi berada di kawasan yang tenang jauh dari pusat bandar. Di luar tingkap, pokok-pokok hijau memberikan teduhan, dan setiap pagi, kedengaran bunyi kicauan burung. Maya sangat suka berlari-lari di dalam bilik. "Ibu, kat sini bau rumput lepas hujan." Saya ketawa. Kenaifan anak inilah obat yang paling saya perlukan selepas keletihan yang panjang. Beberapa hari pertama di rumah baru berjalan lancar, jiran-jiran ramah, dan kerja stabil. Maya cepat berkawan dengan kanak-kanak di kawasan itu. Tetapi suatu petang, semasa saya mengambilnya pulang dari sekolah, guru kelasnya sedang menunggu di depan pintu. Guru itu memandang saya dengan pandangan yang serba salah. "Puan Aisyah, tadi ada panggilan tanpa nama ke sekolah." Seorang lelaki berkata Puan pernah terlibat dalam kes sensitif pada masa lalu, jadi anak Puan tidak sepatutnya terus bersekolah di sini. Saya kaku di situ, seluruh badan saya menjadi keras. Guru itu cepat-cepat menenangkan saya. "Saya dah laporkan pada pengetua dan kami akan sahkan kebenarannya. Tapi saya rasa Puan pun patut bersedia." Malam itu, saya tidak dapat tidur, asyik berpusing-pusing. Saya pikir semuanya sudah berakhir, tetapi ada seseorang yang coba menggali semula masa lalu. Siapa? Pemberi maklumat tanpa nama yang hanya ingin tahu, atau seseorang yang tahu kisah lama? Mengingat kembali, saya teringat seorang wartawan yang meminta temu bual selepas persidangan. Saya menolaknya, tetapi mungkin dia telah menggali lebih dalam daripada yang sepatutnya. Saya bangun dan menghidupkan komputer. Semasa mencari di internet, saya menemui satu artikel yang membuatkan jantung saya luruh.
Wanita yang berkongsi kisah inspirasi tentang perlindungan kanak-kanak, misteri di sebalik masa lalunya. Artikel itu tidak menyebut nama saya, tetapi semua butiran dan latar masa sepadan dengan saya. Keesokan paginya, saya berjumpa dengan pengetua. Dia berkata dengan suara yang lembut, "Puan, kami faham dan simpati. Belum ada bukti yang jelas, tetapi cerita sudah mulai tersebar di kalangan ibu bapak. Ada juga permintaan untuk memindahkan Maya ke kelas lain. Saya tahu Puan seorang yang baik, tetapi tekanan orang ramai memang sukar dikawal." Saya mendengar kata-kata itu dan tekak saya terasa perih. Masa lalu yang saya coba kuburkan dengan begitu kuat kini digali semula karena beberapa baris tulisan. Petang itu, Maya melihat saya duduk diam di meja makan, lalu datang dan memeluk leher saya. "Ibu, ada apa-apa ke?" Saya tersenyum paksa. "Tak ada apa-apa, sayang." Anak saya memegang tangan saya dan berkata dengan suara yang jauh lebih serius daripada usianya, "Kalau ada orang buat ibu sedih, Maya akan lindungi ibu." Saya memeluknya. Hati saya terharu. Saya sadar anak saya sudah besar, dan saya tidak boleh lagi menyembunyikannya di bawah selimut empuk pembohongan yang naif. Saya memutuskan untuk memberitahu Maya sebahagian kebenaran, sekadar yang boleh difahaminya. Saya berkata bahwa dahulu ayah pernah melakukan kesilapan, dan ibu telah memaafkan dan bersama-sama ayah memperbaikinya. Saya tidak menyebut butiran lain, hanya menceritakannya dengan ringan seperti satu pengajaran. Maya mendengar dengan senyap, kemudian bertanya, "Ibu, jadi ayah sekarang orang baik?" Saya mengangguk. "Ya, ayah sekarang dah jadi orang baik." Anak saya tersenyum. "Kalau macam tuh, Maya pun nak maafkan ayah." Dengan satu perkataan yang mudah itu, saya merasakan hati saya menjadi lebih ringan daripada sebelumnya. Mungkin kemaafan bukan hanya datang daripada orang dewasa. Kadang-kadang, kanak-kanak mengajar kita cara untuk benar-benar melepaskan. Tidak lama kemudian, artikel itu dipadamkan. Mungkin wartawan itu takut akan tanggung jawab, atau ada seseorang yang menghalangnya. Saya tidak menyiasat lebih lanjut. Saya memilih untuk berdiam diri. Kini, kesunyian saya bukan lagi pengelakan, tetapi ketenangan seseorang yang telah melalui malam yang gelap, dan kesadaran bahwa saya tidak perlu lagi membuktikan diri. Suatu petang, semasa bekerja, saya menerima email daripada alamat yang tidak dikenali. Kandungannya hanya beberapa baris. "Terima kasih. Artikel itu adalah kesilapan saya. Saya hanya mahu memberi kesadaran kepada masyarakat, bukan untuk menyakiti Puan dan anak. Semoga Puan tenang." Saya membaca, tidak merasa marah atau gembira. Hanya merasakan satu ruang kosong di dalam hati saya ditutup dengan senyap. Selepas itu, saya mendaftarkan Maya ke kelas seni pada waktu petang. Dia begitu asyik melukis segala yang dilihatnya, langit, pokok, dan imei ibunya yang sedang membaca buku. Suatu kali, Maya melukis gambar 3 orang. Ibu dan anak, dan seorang lelaki di bawah pokok yang jauh. Saya bertanya, "Siapa tuh?" Maya menjawab dengan naif, "Ayah." Tapi Maya lukis jauh sikit sebab takut ibu sedih. Saya terdiam sejenak dan mengusap kepalanya dengan senyap. Anak saya tidak perlu memahami segalanya, tetapi hatinya yang kecil itu sudah tahu sempadan antara cinta dan luka. Masa berlalu, dan luka itu beransur-ansur sembuh. Dan saya belajar satu perkara, apabila masa lalu tidak lagi boleh menyakiti kita, barulah kita benar-benar bebas. Saya mula menulis buku pertama saya. Bukan novel, tetapi cerita-cerita jujur tentang peranan ibu bapa di era media sosial. Saya menulis dengan nada yang lembut, tidak menyalahkan sesiapa, hanya menceritakan apa yang telah saya lalui dengan tenang. Pada hari buku itu dilancarkan, saya membawa Maya bersama. Anak saya memakai gaun putih dan rambutnya diikat 2, senyumannya cerah seperti matahari pagi. Selepas majelis pelancaran selesai, seorang lelaki pertengahan umur datang, memegang buku, dan berkata perlahan, "Terima kasih kerana menulis cerita yang perlu didengari oleh ramai orang." Saya mengenalinya, itu adalah suami saya. Dia tidak berkata apa-apa lagi, hanya mengangguk, dan pergi dengan senyap. Saya melihat belakangnya, dan hati saya tidak lagi pedih. Kini, di antara kami, hanya ada rasa hormat dan ketenangan. Pada waktu petang, apabila pulang ke rumah, Maya bertanya, "Ibu, tadi ada seorang pakcik senyum pada ibu." Saya menjawab perlahan, "Ya. Dulu dia pernah buat ibu sedih, tapi sekarang tidak lagi." Anak saya memiringkan kepalanya. Sebab ibu dah maafkan, saya memeluknya dan tersenyum. "Ya, apabila kita memaafkan, barulah kita benar-benar bebas." Malam itu,
Saya membuka tingkap dan memandang langit yang penuh bintang. Cahaya bulan memantul pada tingkap kaca yang jernih seperti mata anak perempuan saya. Saya sadar, hidup ini, di sebalik badai yang paling dahsyat pun, boleh menjadi tenang semula, asalkan kita mempunyai keberanian untuk tidak berpaling dan terus melangkah ke hadapan. Buku pertama saya, Anak Cerminan Diri, tanpa disangka menjadi bualan hangat di beberapa komuniti. Saya tidak menyangka cerita jujur tentang peranan ibu bapa di era digital akan menyentuh hati begitu ramai orang. Ratusan message diterima. Ada yang berterima kasih, ada yang terharu, tetapi tidak sedikit juga yang coba menggali masa lalu dengan pandangan curiga. Pendapat umum sememangnya seperti pedang bermata dua, apabila memuji, ia boleh mengangkat ke langit. Tetapi apabila mula menjadi bualan, satu habar angin tanpa asas pun boleh menjatuhkan ke jurang. Pada pagi pertama selepas temu bual saya disiarkan dalam sebuah majalah besar, saya sedang membancuh kopi sambil mendengar Maya berceloteh tentang apa yang berlaku di sekolah. Anak saya berkata, "Semalam, Cikgu baca tulisan ibu pada satu kelas. Semua orang kata ibu berani." Saya tersenyum nipis, tetapi sebahagian hati saya resah. Saya tahu, semakin ramai yang tahu, semakin besar risiko kisah lama itu akan timbul semula. Saya lebih takut anak saya akan terluka lagi daripada diri saya sendiri, dan kebimbangan saya menjadi kenyataan. Sebuah akun media sosial tanpa nama tiba-tiba memuat naik tulisan yang bersifat pendedahan. Kandungannya mendakwa bahwa cerita dalam buku saya bukanlah sekadar gambaran fenomena sosial, tetapi kisah benar seorang individu yang terlibat dalam skandal video berkaitan kanak-kanak beberapa tahun lalu. Nama tidak disebut, tetapi petunjuk-petunjuk yang diberikan begitu terperinci sehingga sesiapa yang pernah mengikuti berita pada masa itu boleh meneka. Komen di bawah siaran itu serta-merta terbahagi kepada dua. Satu pihak mengatakan saya berani mengatasi masa lalu, manakala satu pihak lagi menuduh saya hipokrit dan meragui saya. Pada sebelah petang, apabila saya tiba di pejabat, semua orang menjadi senyap sebaik sahaja saya melangkah masuk. Tiada siapa yang berkata apa-apa, tetapi pandangan mereka sahaja sudah cukup untuk membuatkan jantung saya terasa berat. Pengurus memanggil saya dan berkata perlahan, "Aisyah, mungkin lebih baik awak berehat beberapa minggu. Kami percaya awak, tapi sekarang sentimen di internet sangat buruk. Kami bimbang ia akan menjejaskan imej syarikat." Saya mengangguk, saya tidak menyalahkan. Saya faham, di hadapan pendapat umum, semua orang mahu melindungi diri sendiri. Apabila pulang ke rumah, Maya sedang mewarna, mengangkat kepala, dan bertanya, "Ibu, kenapa balik awal hari ini?" Saya coba tersenyum. "Ibu dapat cuti beberapa hari, nak temankan anak ibu." Anak saya, tidak tahu betapa rumitnya hati saya, bersorak gembira. Malam itu, saya membuka internet dan membaca komen-komen jahat, hati saya pedih. Ada yang menulis, kalau betul, dia tidak layak menjadi sumber inspirasi. Saya coba menulis beberapa patah kata balasan, tetapi kemudian memadamnya. Apa gunanya menjelaskan? Orang bukan mahu mendengar kebenaran, mereka hanya mahukan sasaran untuk dihakimi. 3 hari kemudian, loceng pintu berbunyi. Seorang wartawan muda. Dia berkata dengan sopan, "Puan Aisyah, saya datang bukan untuk menulis berita. Saya hanya ingin bertanya, adakah Puan menyesal mendedahkan kisah benar Puan?" Saya memandangnya dan menjawab dengan tenang, "Saya tidak menyesal. Jika saya tidak bercerita, ramai orang akan terus mengulangi kesilapan yang sama seperti kami." Dia mengangguk, dan pandangannya berubah dari ingin tahu kepada hormat. Malam itu, saya keluar ke balkoni. Bandar masih terang, orang ramai masih hidup, mencintai, dan menghakimi. Saya sadar, yang menyakitkan manusia bukanlah kesilapan, tetapi pandangan kesilapan itu yang digunakan untuk mengecap selamanya. Saya tidak boleh mengubah masa lalu, tetapi saya boleh hidup dengan betul pada masa kini, agar anak saya boleh hidup dengan kepala tegak. Beberapa hari kemudian, saya menerima panggilan yang tidak dijangka daripada suami saya. Suaranya lebih rendah dan tenang daripada dahulu. "Saya dah dengar cerita tuh, jangan takut. Tulisan tuh melanggar privasi, jadi saya dah hubungi pasukan Guaman untuk ambil tindakan." Saya terdiam sejenak, kemudian berkata, "Tak perlu. Mereka bukan memfitnah saya, mereka hanya cakap benda yang betul. Kalau kita pilih untuk dedahkan, kita kena ada keberanian untuk tanggung." Dia terdiam sejenak, kemudian berkata dengan suara rendah, "Saya cuma risau Maya sedih." Saya menjawab, "Kalau kita tak balas dengan kebencian, dia tak akan sedih."
Kami berdua terdiam, mungkin itu adalah kali pertama kami berbual sebagai dua orang dewasa, tanpa tuduhan atau alasan. 2 minggu kemudian, semuanya reda. Orang ramai terbawa oleh topik baru, dan saya belajar untuk melihat badai dengan pandangan yang tenang. Suatu hari, saya menerima tawaran daripada sebuah stesen televisi untuk tampil dalam program Insan Inspirasi. Saya terkejut dan coba menolak, tetapi Maya menarik tangan saya dan berkata, "Pergilah, Ibu. Cerita Ibu best sangat. Saya nak semua orang dengar cerita Ibu." Senyuman jernih anak saya menggerakkan hati saya. Rekaman dibuat di sebuah studio yang mesra. Pengacara bertanya, "Jika Puan boleh kembali ke masa lalu, adakah Puan akan memilih untuk berdiam diri untuk mengelakkan badai ini?" Saya memandang tepat ke kamera dan menjawab, "Tidak. Karena ada kesilapan yang jika tidak diceritakan, akan terus diulangi oleh orang lain. Saya tidak mau anak perempuan saya membesar dalam dunia di mana orang menganggap kecuaian sebagai perkara remeh. Kadang-kadang, satu saat kecuaian boleh merampas seluruh zaman kanak-kanak seorang anak." Seluruh studio menahan nafas. Beberapa penonton berlinangan air mata. Apabila program itu disiarkan, ratingnya mencapai tahap tertinggi. Kali ini, kandungan komen berbeza. Orang tidak lagi hanya bercakap tentang kesilapan. Mereka lebih banyak bercakap tentang keazaman mengatasi kesusahan, tentang cara seorang wanita bangkit tanpa kebencian. Bukan semua orang percaya saya, tetapi sekurang-kurangnya, saya tidak lagi takut. Petang itu, Maya menonton siaran ulangan, menyandarkan kepalanya di bahu saya, dan berkata perlahan, Ibu paling hebat di dunia." Saya ketawa dan mengusap rambutnya yang lembut. "Tak, sayang. Ibu cuma orang yang tak nak putus asa." Anak saya mengangkat kepala. Matanya bersinar. "Kalau macam tuh, nanti Maya pun tak akan putus asa, tak kira apa orang kata." Saya memeluknya. Kehangatan yang aneh memenuhi hati saya. Hidup ini tidak perlu sempurna, cukup jika ia tulus untuk mengubah kesakitan menjadi kekuatan, dan cukup pemurah untuk melangkah ke hadapan tanpa dendam. Di luar, angin menggoncang dahan bunga ditingkap dengan lembut, dan cahaya bulan menyinari rambut Maya. Saya berpikir dalam hati, jika ada kehidupan seterusnya, saya masih mau menjadi ibu kepada anak ini. Supaya walau apapun badai yang melanda hidup, kami dapat mencari satu sama lain seperti malam ini, dan melalui ketenangan bersama. Selepas program televisi itu, kehidupan saya seolah-olah menjadi tenang. Pujian dan sokongan penonton menyentuh hati saya, tetapi jauh di lubuk hati, saya sedar akan bayang-bayang yang dilemparkan oleh cahaya. Semakin dikenali, semakin besar kemungkinan masa lalu akan digali. Saya memutuskan untuk hidup dengan senyap. Fokus pada kerja, mengambil Maya setiap hari, dan mengelakkan temu bual. Tetapi hidup ini tidak akan membiarkan sesiapapun berehat lama. Suatu pagi pada awal musim sejuk, saya menerima panggilan daripada sebuah syarikat film besar. Suara pegawai itu bersemangat. "Puan Aisyah, kami ingin menghasilkan sebuah drama yang diinspirasikan oleh buku Puan. Budget pun sudah diluluskan. Kami sangat memerlukan persetujuan dan nasihat Puan." Saya terdiam. Jika ini berlaku, kisah lama itu akan timbul semula, dan ia bukan lagi cerita dalam buku, tetapi luka sebenar yang dilakonkan semula di hadapan jutaan penonton. Saya bertanya, kalau saya tak setuju, pihak lain menjawab dengan mahir, "Kami hanya perlu ubah nama dan latar belakang, tapi semua orang akan tahu itu cerita Puan." Saya meletakkan telepon dan duduk diam untuk masa yang lama. Kopi di atas meja menjadi sejuk, dan hanya uap nipis yang hilang dalam cahaya matahari yang pudar. Rasanya seperti ada seseorang yang memutarkan semula film hidup saya, memaksa saya menonton adegan-adegan yang saya coba lupakan dengan bersungguh-sungguh. Malam itu, saya memberitahu ibu, dan ibu terdiam lama sebelum berkata, "Kalau kau diam, mereka akan tulis sesuka hati. Tapi kalau kau terlibat, sekurang-kurangnya kau ada hak untuk cakap yang benar." Kadang-kadang, berdepan adalah satu-satunya cara untuk dapatkan ketenangan. Saya berpikir semalaman, dan akhirnya bersetuju untuk bertemu dengan pasukan produksi. Mereka mengajak bertemu di sebuah kafe kecil di kawasan lama. Pengarahnya berusia dalam lingkungan 40-an, matanya tajam tetapi mesra. Dia berkata, "Puan, kami bukan nak jual tragedi. Kami nak cerita tentang pertumbuhan seorang wanita yang tahu cara bangkit, yang mengubah kesakitan menjadi kekuatan." Saya memandangnya dan bertanya terus terang, "Tapi, dah pikir tak tentang anak dalam cerita tuh? Dia dah terluka, dan sekarang mungkin kena tengok diri sendiri di screen." Dia menjawab perlahan, "Semua butiran yang boleh dedahkan identiti akan dirahasiakan. Kalau Puan cuma tolong kami faham perasaan seorang ibu pada masa itu dengan lebih mendalam,
film ini akan jadi benar dan tak hilang kemanusiaannya. Saya bersetuju dengan satu syarat. Tidak menggunakan nama sebenar sesiapapun. Saya hanya bercerita sekadar yang diperlukan untuk skrip. Kerja itu berterusan selama beberapa minggu. Setiap kali saya menyebut masa lalu, saya seolah-olah kembali ke masa itu. Lampu pendar fluor bilik siasatan, tangisan Maya, kepala suami saya yang menunduk. Ada hari-hari saya pulang ke rumah, tidak dapat berkata apa-apa, dan hanya terbaring. Maya, melihat saya letih, akan menyelimuti saya dengan senyap dan berkata perlahan, "Ibu, jangan sedih. Benda lama dah lepas." Kata-kata ringkas itu memberi saya kekuatan untuk terus melangkah. Apabila penggambaran film bermula, barulah saya sadar harga yang perlu dibayar untuk menghadapi masa lalu. Suatu hari, saya dijemput ke lokasi penggambaran. Adegan pada hari itu ialah adegan ibu menemui video yang tersebar. Saat yang sama yang telah menghancurkan hati saya, pelakon wanita itu begitu mendalami watak sehingga badannya menggeletar dan menangis. Saya berdiri di belakang monitor, mengesat air mata yang tidak dapat ditahan. Pengarah datang dan meletakkan tangannya di bahu saya sambil berkata, "Terima kasih, Puan. Tanpa keberanian Puan, kami tak akan dapat sampaikan cerita ini dengan begitu tulus." Saya hanya mengangguk perlahan. Hati saya ringan dan berat pada masa yang sama. Menjelang film itu siap, syarikat film meminta saya untuk menghadiri sidang akhbar sebagai individu inspirasi. Saya teragak-agak. Saya takut. Bukan takut pada pendapat umum, tetapi takut Maya akan terheret ke dalam pusaran ini. Saya bertanya kepada anak saya, kalau ibu keluar TV lagi, Maya tak selesai tak? Maya menggelengkan kepala. Tak, ibu. Saya harap bila ibu cerita, orang akan tahu sesiapapun boleh buat salah, tapi kalau betul kan, tak apa. Saya melihat anak berusia 8 tahun itu, seolah-olah bercakap dengan orang dewasa. Mungkin saya telah membesarkan jiwa yang lebih kuat daripada diri saya sendiri. Sidang akhbar diadakan di sebuah dewan yang mewah. Apabila trailer pertama ditayangkan, dewan menjadi senyap. Image ibu dalam film itu memeluk anaknya di bawah lampu balai polis, dengan air mata mengalir di pipi, kelihatan biasa tetapi asing. Pengacara bertanya kepada saya, "Apa perasaan Puan bila cerita pribadi jadi film?" Saya menjawab, "Kalau cerita saya boleh buat seseorang berhenti sebelum dia sakiti anaknya sendiri karena kecuaian, semua penderitaan yang saya lalui ada maknanya." Seluruh dewan berdiri dan bertepuk tangan. Saya merasa lega. Rasanya seperti akhirnya saya melepasi pintu yang tidak berani saya sentuh selama bertahun-tahun. Tetapi selepas sidang akhbar, saya menerima sebuah sampul surat yang tidak dikenali. Di dalamnya, ada surat tulisan tangan tanpa nama pengirim. "Kalau kau biarkan film ini ditayangkan, aku akan dedahkan video asal yang kau sembunyikan. Kau tak akan dapat berlakon jadi Wira selamanya." Saya kaku di situ. Tulisan yang sengit tetapi dingin seperti bilah pisau itu seperti pisau lama berkarat yang menghiris semula parut yang telah sembuh. Malam itu, saya tidak dapat tidur. Duduk di ruang tamu yang gelap, hanya bergantung pada cahaya yang keluar dari skrin telepon bimbit. Saya tahu orang yang menghantar surat ini boleh jadi sesiapa sahaja. Orang yang mempunyai salinan lama, orang yang ingin tahu, atau orang yang berdendam dengan suami saya. Tetapi saya juga tahu, melarikan diri hanya akan memanjangkan ketakutan. Saya membuka laci dan mengeluarkan cakra keras tempat saya menyimpan semua data lama. Saya mahu memadam semuanya, tetapi kemudian saya berhenti. Saya sadar, memadam data tidak akan memadamkan masa lalu. Masa lalu hidup dalam ingatan, dalam pandangan mata Maya, dan dalam setiap pilihan yang telah saya buat. Keesokan paginya, saya menelepon suami saya. Dia mendengar cerita saya dan terdiam lama. Akhirnya, dia berkata, "Saya ada simpan yang asal. Saya simpan sebagai persediaan kalau ada orang lain sebarkan. Jangan risau. Bahagian nih biar saya uruskan." Saya terkejut. Dia masih menyimpannya? Dia berkata dia telah coba memadamnya beberapa kali, tetapi dia pikir jika ada orang yang menyalahgunakannya, hanya dialah yang dapat menghalangnya. Dia tidak mau saya atau anak terluka lagi. Saya terdiam. Kadang-kadang, penyesalan dibuktikan bukan dengan kata-kata, tetapi dengan perlindungan yang senyap. Apabila film itu ditayangkan secara rasmi, penonton menangis. Mereka tidak lagi tertanya-tanya sama ada ia benar atau palsu. Mereka hanya berkata film itu menyentuh hati mereka. Malam itu, saya menonton film itu bersama Maya. Apabila adegan terakhir, di mana ibu berjalan berpegangan tangan dengan anak di jalan yang sesak, Maya menoleh ke arah saya dan bertanya, "Ibu, tuh ibu ke?"
Saya menjawab perlahan, orang yang macam ibu. Orang yang tahu takut, tahu cinta, dan tahu bangkit semula. Anak saya tersenyum dan menyandarkan kepalanya di bahu saya. Pada mata Maya, ibu orang paling berani. Saya melihat kapsian berdasarkan kisah benar yang perlahan-lahan muncul di skrin dan merasakan ketenangan memenuhi hati saya. Hidup ini, akhirnya, tidak perlu melupakan apa yang telah berlaku. Cukup jika kita menjadi cukup kuat untuk melihatnya kembali tanpa gementar. Kini, di bawah cahaya lembut skrin, duduk di sebelah anak perempuan saya merasakan ketenangan yang sebenar telah kembali. Selepas film itu ditayangkan dan menyentuh hati jutaan penonton, kehidupan saya seolah-olah berada di landasan yang tenang. Tetapi ketenangan itu seperti selaput nipis. Suatu petang, semasa saya mengambil Maya pulang dari kelas seni, Pakcik pengawal apartemen menghulurkan sebuah sampul surat coklat kepada saya. Katanya ada orang tinggalkan, tiada nama. Rasa sejuk menjalar di tulang belakang saya. Saya membuka sampul itu, dan di dalamnya ada gambar yang dicetak dari salah satu adegan video lama itu, dan sekeping nota dengan tulisan sengit. Jangan pikir kau boleh kuburkan selamanya. Saya berdiri di tengah lobi, sesak nafas. Semua ingatan yang saya percaya telah tidur kembali, seolah-olah mahu mengoyakkan pintu ingatan yang telah saya kunci rapat. Saya melihat sekeliling, di lobi. Hanya ada beberapa orang tua yang sedang berjalan-jalan. Maya mengangkat kepala dan bertanya dengan naif, "Ibu, siapa hantar surat?" Saya coba tersenyum. "Mungkin salah hantar. Anak ibu naik dulu, ya." Anak saya berlari riang, dan saya tinggal di situ, dada saya sesak. Malam itu, saya tidak dapat menghidupkan lampu ruang tamu. Duduk dalam kegelapan, saya melihat gambar itu semula. Gambar itu sendiri tidak mengerikan, tetapi cukup untuk mengugut sesiapa yang tahu kisah lama. Saya tahu orang ini mahu menakutkan saya, membuat saya berundur, lebih daripada sekadar ugutan. Tetapi jika saya takut, semua usaha beberapa tahun kebelakangan ini akan menjadi sia-sia. Keesokan harinya, saya pergi ke balai polis dan membuat laporan. Pegawai penyiasat yang mengendalikan keselama itu masih bertugas di situ. Dia mengenali saya dan berkata dengan pandangan yang mesra, "Puan buat benda yang betul, Puan Aisyah. Jangan bagi sesiapapun hak untuk kawal ketakutan Puan, kami akan periksa CCTV apartemen." Dia bertanya lagi, "Baru-baru ini ada jumpa orang yang tak dikenali tak?" Saya teringat beberapa hari lalu, seorang lelaki pertengahan umur datang ke pejabat, memperkenalkan diri sebagai wartawan bebas, dan berkata dia ingin menulis artikel susulan tentang film itu. Apabila saya menolak, dia berkata dengan sinis, "Cerita ini belum habis lagi, Puan Aisyah." Pada masa itu, saya pikir ia hanya gertakan. 2 hari kemudian, polis menghubungi saya. Lelaki yang meninggalkan sampul surat itu direkam dalam CCTV, dan dia adalah wartawan itu. Saya mengeluh. Di satu pihak, saya lega. Di pihak lain, saya merasa pahit. Nampaknya ada orang yang menganggap penderitaan orang lain sebagai peluang untuk keuntungan sendiri. Saya menandatangani dokumen untuk meminta perlindungan nama baik, tetapi di dalam hati saya, satu lagi ketakutan timbul. Jika Maya tahu segalanya, adakah dia akan tenang? Pada waktu petang, semasa saya memasak, Maya tiba-tiba bertanya, "Ibu, kawan-kawan kata ibu populer sangat. Ada film, ada buku, ramai orang nak temu bual, tapi kenapa ibu nampak sedih?" Saya menoleh ke arahnya. Di matanya yang jernih, ada kematangan yang tidak sepadan dengan usianya. Saya berkata dengan suara yang lembut, "Bila orang tahu terlalu banyak tentang ibu, mereka akan ingin tahu benda yang tak perlu mereka tahu. Ibu risau itu akan sakitkan anak ibu." Anak saya mengangguk. "Kalau macam tuh, janganlah sedih. Kalau ibu tak buat salah, kita tak perlu sembunyi." Saya berdiri terpaku. Kadang-kadang, keberanian yang dipelajari oleh orang dewasa seumur hidup sudah ada pada kanak-kanak. Keesokan harinya, polis memberitahu bahwa mereka telah menemui lelaki itu. Dia mengaku coba menggunakan fakta untuk menambah elemen dramatik dalam artikelnya, dan menghantar surat itu sebagai tekanan untuk mendapatkan temu bual eksklusif. Mendengar berita itu, saya lebih merasa kasihan daripada marah. Saya menolak untuk mendakwa dan meminta agar diselesaikan dengan dia menandatangani surat. "Aku janji tidak akan mengulanginya lagi." Pegawai penyiasat bertanya, "Puan pasti tak apa-apa? Selalunya dalam situasi macam ni, orang akan teruskan sampai akhir." Saya menjawab, "Saya terlalu letih untuk terus membawa masa lalu. Kadang-kadang, memaafkan adalah satu-satunya cara untuk berhenti." Selepas itu,
Saya membawa Maya berehat di kampung selama beberapa hari. Padang pada akhir musim sejuk dilitupi kabus, dan sawah padi hijau kelihatan segar seolah-olah tidak pernah dilanda badai. Pada sebelah petang, kami berdua duduk di tepi sungai. Maya bertanya, "Ibu, kenapa asyik pandang jauh je?" Saya tersenyum dan berkata, "Ibu tengah fikir. Kadang-kadang orang takut tunjuk masa lalu dia pada orang lain, tapi sebenarnya kalau tak ada masa lalu tuh, dia tak akan jadi kuat macam hari ini." Maya menongkat dagu. "Jadi, masa lalu pun ada gunanya, ya ibu?" Saya mengangguk. "Ya, sayang. Kalau kita boleh belajar daripadanya." Beberapa hari kemudian, saya menerima panggilan daripada suami saya. Dia berkata, dia tahu perkara itu telah selesai selepas melihat berita. Suaranya benar-benar tenang. Saya gembira awak pilih untuk maafkan. Mungkin itu benda yang saya tak pernah dapat buat. Saya menjawab, "Kita semua sedang belajar, kan? Cuma masa kita belajar berbeza." Kami berdua terdiam sejenak. Kemudian, dia berkata dia akan datang melawat anak. Tidak akan bercakap tentang kisah lama, hanya mahu melihat anak sekali. Saya teragak-agak, kemudian bersetuju. Pada hari suami saya datang, Maya sedang melukis di beranda. Melihatnya, anak saya mengangkat kepala. Pada mulanya, dia kelihatan asing, tetapi kemudian dia mengenalinya dan memanggil perlahan, "Ayah." Hanya sepatah kata, tetapi saya melihat mata suami saya merah. Dia duduk di sebelah anak, melihat lukisan itu, dan berkata dengan suara serak, "Anak ayah pandai lukis." Maya tersenyum. "Maya tengah lukis ayah nih, tapi belum tahu macam mana nak lukis muka sedih." Kata-kata itu membuatkan saya menahan nafas. Anak saya masih anak yang suci itu, tetapi dia sudah cukup peka untuk mengesan perkara yang paling dalam pada orang dewasa. Apabila suami saya bersedia untuk pulang, dia berdiri di halaman dan berkata perlahan, "Terima kasih, Aisyah. Sebab benarkan saya tengok semula benda paling indah yang pernah saya ada dalam hidup." Saya tidak berkata apa-apa, hanya mengangguk. Ada permohonan maaf yang tidak perlu diucapkan. Penyesalan yang tulus sudah terpancar di matanya. Malam itu, saya duduk di beranda dan memandang langit yang penuh bintang. Di dalam bilik, Maya tidur sambil memeluk patung beruang lamanya. Saya berkata perlahan kepada diri sendiri, semuanya akhirnya akan berlalu, dan hanya cinta yang tinggal. Saya sadar saya tidak perlu lagi berpura-pura kuat. Bertahan hingga saat ini dan menjaga ketenangan hati sudah cukup untuk membuktikan saya kuat. Keesokan harinya, saya kembali ke bandar. Berita tentang ugutan itu telah hilang, dan tiada siapa lagi yang menyebutnya. Tetapi saya tahu dalam hati, badai terakhir telah berlalu. Masa lalu bukan lagi luka, tetapi parut. Tidak cantik, tetapi ia adalah bukti bahwa saya telah bertahan. Saya terus bekerja, mengambil beberapa proyek pendidikan lagi. Ramai ibu datang kepada saya, bertanya cara mendidik anak, cara menjaga anak selamat di zaman yang kelam kabut ini. Saya hanya berkata tiada cara yang sempurna, tetapi ajarlah anak cinta dan keberanian. Apabila anak tidak takut, tiada siapa yang boleh menyakitinya. Malam itu, saya membuka tingkap. Angin bertiup, membawa bau bunga yang tinggal di penghujung musim. Saya memandang langit yang pernah mengurung kesakitan saya. Kini, langit itu bersinar dengan tenang. Hidup ini, akhirnya, kita tidak boleh memilih apa yang berlaku, tetapi kita boleh memilih bagaimana kita melaluinya. Saya tersenyum perlahan. Hati saya lembut seperti angin. Kau dah lalui semua badai, Aisyah. Masa berlalu seperti sungai yang tenang, tidak menunggu sesiapa. Maya kini berusia 17 tahun. Anak kecil yang pernah gementar dan berlindung di pelukan ibunya kini telah menjadi seorang gadis yang tinggi lampai, dengan mata yang jernih, dan suara yang lembut tetapi tegas. Setiap pagi, dia masih memeluk saya dari belakang dan berkata perlahan, "Ibu, Maya pergi sekolah dulu." Pelukan itu bukan lagi pelukan anak yang mencari perlindungan, tetapi pelukan seorang yang matang yang tahu cara menyayangi ibunya dengan caranya sendiri. Saya masih melakukan kerja yang sama. Proyek pendidikan mengenai keselamatan kanak-kanak, ceramah-ceramah kecil dengan ibu bapa, dan kadang-kadang menulis untuk majalah. Hidup saya tenang seperti tasik tanpa riak. Suatu petang, Maya datang ke meja saya dan meletakkan setimbun manuskrip tebal. Di muka depannya, tertulis dengan tulisan yang kemas, cerah selepas hujan, kisah tentang ibu. Saya menahan nafas. Maya tersenyum sedikit malu. Saya tulis tentang ibu, tentang semua yang ibu lalui. Saya nak hantar ke pertandingan menulis peringkat kebangsaan. Tapi kalau ibu tak nak, saya akan koyakan sekarang juga.
Saya mengambil manuskrip itu. Jantung saya berdebar. Sebelum sempat membaca, saya sudah sesak nafas. Selama ini, saya pikir anak saya hanya tahu samar-samar tentang masa lalu. Rupa-rupanya, dia tahu lebih banyak daripada yang saya sangka. Saya bertanya perlahan. Maya tahu semuanya? Maya mengangguk. Dah lama. Ibu tak cakap, tapi saya boleh baca dari mata ibu. Dalam malam-malam ibu pandang jauh. Saya tak salahkan ayah atau ibu. Saya cuma nak cakap saya bangga jadi anak ibu. Saya memeluknya. Air mata saya mengalir deras. Bukan kesakitan, tetapi kelegaan yang lembut. Mungkin selama ini saya coba melupakan, tetapi anak saya secara senyap belajar untuk memahami. Itulah keajaiban kasih sayang seorang ibu. Tanpa berkata, hati tahu. Malam itu, saya membaca manuskrip itu tanpa berkelip. Halaman pertama adalah kata pengantar daripadanya. Apabila ibu memilih untuk berdiam diri, bukan karena dia lemah, tetapi karena dia mahu aku tenang. Apabila ibu memaafkan, bukan karena dia lupa, tetapi karena dia tahu penderitaan harus berakhir pada orang terakhir yang mengalaminya. Saya membaca dengan tangan yang menggeletar. Halaman demi halaman. Maya menulis semula hidup saya dari pandangan jernih seorang anak yang menyaksikan segalanya tetapi berdiam diri. Dia mengingati malam-malam saya menangis, saat-saat saya gemetar mendengar loceng pintu yang tidak dikenali, dan saat saya akhirnya tersenyum dengan tulus selepas ketakutan yang panjang. Keesokan paginya, apabila anak saya bangun, saya memandangnya lama, saya berkata, Ibu setuju, biar cerita ini nampak cahaya. Tapi tolong tambah satu perkara, bahwa akhirnya, semuanya boleh sembuh. Asalkan orang cukup mencintai. Anak saya mengangguk dengan mata yang bersinar. Beberapa bulan kemudian, tulisan Maya layak ke peringkat akhir pertandingan kebangsaan. Pihak penganjur menelepon saya dan menjemput kami berdua ke majelis anugerah. Saya menolak untuk naik ke pentas, mahu anak saya berdiri di situ seorang diri. Pada hari itu, Dewan Anugerah penuh sesak, dan cahaya lampu menyinari wajah ceria anak saya. Rambut panjang, pandangan yang yakin, senyuman yang sama seperti saya pada usia 20-an. Apabila Maya membaca perenggan terakhir, suaranya serak tetapi jelas. Ibu saya takut pada masa lalu, tetapi dia mengajar saya, kita tidak boleh hidup dengan terus membelakangi bayang-bayang sendiri. Terima kasih, Ibu, karena memilih untuk memaafkan demi mengajar saya cara mencintai. Seluruh dewan menahan nafas, kemudian meletus dengan tepukan gemuruh. Saya duduk di kerusi bawah, menangis sambil tersenyum. Bukan lagi air mata kesakitan, tetapi air mata kebahagiaan. Saya tahu, mulai saat itu, cerita ini bukan lagi milik saya, tetapi milik satu generasi yang tahu cara mencari cahaya dalam kegelapan, generasi anak perempuan saya. Selepas majelis selesai, Maya berjalan di koridor yang kosong, memegang tangan saya, dan berkata perlahan, Ibu, saya nak jadi wartawan. Saya nak tulis tentang orang yang ada keberanian untuk hidup dengan jujur, macam ibu. Saya memandangnya dan merasa bangga. Saya tahu dia sedang mengikuti jejak saya, bukan di jalan penderitaan, tetapi dalam perjalanan keberanian. Saya berkata perlahan, Ibu percaya Maya, tapi jangan tulis untuk jual penderitaan. Tulislah supaya orang belajar cara bangkit. Anak saya mengangguk dengan mata yang penuh kepercayaan. Hari-hari berikutnya terus berlalu. Maya bersiap untuk masuk universiti, dan saya meneruskan kerja biasa. Tetapi kadang-kadang, apabila saya lalu di bilik anak dan melihat lampu meja yang menyala hingga lewat malam, hati saya menjadi tenang. Saya tahu anak itu kini sudah cukup besar untuk membawa cerita ibunya lebih jauh, dengan suara generasinya, tanpa lagi ketakutan atau dendam. Suatu petang pada awal musim panas, saya menerima email daripada sebuah syarikat penerbitan. Tulisan anak Puan akan dimuatkan dalam edisi khas majalah sastra remaja, dalam segmen Kekuatan Memaafkan. Saya ketawa. Nampaknya setiap bulatan akhirnya mempunyai titik penamat yang indah. Dahulu, saya diselamatkan oleh kemaafan, dan kini, anak perempuan saya menulis cerita seterusnya dengan kemaafan itu. Pada waktu petang, apabila kami berdua duduk di beranda, Maya memandang saya dan berkata perlahan, Ibu, saya rasa semua orang ada ketakutan. Tapi kalau bukan sebab Ibu, saya tak akan pernah tahu ketakutan pun boleh jadi kekuatan. Saya menjawab, tak, sayang. Kaulah kekuatan Ibu. Lampu-lampu bandar di luar menyala, dan cahaya kuning memantul pada tingkap, merakam imej kami berdua yang duduk bersebelahan. Saya memegang tangannya dengan senyap. Kehangatan merebak. Badai telah lama berlalu, tetapi saya masih mengingati setiap bunyi guru.
Karena itulah, saya menghargai ketenangan sekarang. Saya berkata perlahan, Maya, nanti kalau ada orang tanya tentang ibu, ceritalah yang benar. Tapi tolong cakap, ibu bukan orang yang sempurna, cuma orang yang ada keberanian untuk pilih kamu, bukan ketakutan. Anak saya menyandarkan kepalanya di bahu saya. Dengan suara perlahan seperti angin, dia berkata, saya akan cakap macam tuh, dan saya akan hidup macam ibu. Tanpa sesal, tanpa dendam. Di luar angin membawa bau bunga melur, berlegar lembut di dalam bilik seperti nafas. Saya memandang anak perempuan saya, dan di matanya, saya melihat masa depan. Masa depan yang tidak lagi mempunyai bayang-bayang masa lalu, hanya kepercayaan. Saya tahu perjalanan saya telah berakhir. Hidup saya telah melalui banyak penderitaan, tetapi saya telah membesarkan satu jiwa yang tahu mencintai, dan itu sahaja sudah cukup untuk menjadikannya kehidupan yang indah. Malam semakin larut, saya memadamkan lampu dan membuka tingkap dengan senyap, langit penuh bintang. Saya berbisik dalam hati, terima kasih untuk segalanya. Hidup saya akhirnya menemui noktahnya, dalam ketenangan dua perkataan, kemaafan, dan dalam senyuman seorang gadis yang meneruskan cahaya yang pernah saya pikir akan padam selamanya. Kehidupan Puan Aisyah adalah perjalanan berani seorang ibu yang berdepan dengan penderitaan dan bangkit dari luka yang seolah-olah tidak dapat diatasi. Dari seorang wanita yang gemetar dalam kegelapan, dia kini menjadi simbol keberanian, kemaafan, dan kekuatan kasih sayang seorang ibu. Melalui pelbagai ujian, Puan Aisyah sadar bahwa kemaafan bukanlah melupakan masa lalu, tetapi pilihan untuk terus hidup tanpa membiarkan masa lalu menguasai masa kini. Dan yang paling penting, hanya cinta yang merupakan satu-satunya obat yang dapat menyembuhkan semua luka di hati. Kisah ini juga mengingatkan kita bahwa walau betapa getirnya hidup, setiap orang berhak untuk menulis bab baru mereka sendiri. Jangan takut untuk berdepan dengan kesilapan. Jangan biarkan ketakutan merampas peluang untuk hidup dengan jujur, mencintai dengan tulus, dan bahagia dengan sejati. Ingatlah, kekuatan bukan datang dari menyembunyikan air mata, tetapi dari cara kita boleh tersenyum selepas menangis sepuasnya. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, sila langgan saluran ini untuk lebih banyak cerita yang mendalam dan bermakna tentang cinta, keluarga, dan kehidupan. Setiap suka, komen, dan perkongsian Anda memberi kami kekuatan untuk terus menyampaikan cerita-cerita yang memberi inspirasi. Terus bersama, Kisah Inspirasi, tempat di mana cerita tulus disampaikan dari hati yang ikhlas. Mari kita belajar untuk mencintai dan hidup dengan hati yang lebih hangat setiap hari, bersama-sama.